Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu di bidang agama dan Islam. Yang kita sampai itu pada bahagian berkenaan dengan ke-10 itu tentang sifat ataupun ciri-ciri golongan yang menyelewengkan nas ataupun mempermainkan usul penilaian syariah. Itu antara sifat mereka adalah yang ke-10, mereka jahil tentang bahasa Arab. Jahil tentang bahasa Arab. Jadi kita bincangkan itu berkenaan dengan macam mana pentakwilan dibuat kepada bahasa Arab hanya kerana mereka nak supaya kena dengan mazhab mereka. Dan bahkan dia berikan sebut berkenaan dengan tajuk contoh macam yang mula tu dia macam Mu'tazilah. Dia kata takkan Allah Ta'ala dilihat. Maka dia kata kerana Allah Ta'ala sebut kepada Musa AS, innaka lan tarani, engkau tak akan lihat aku. Dia gunakan lan. Dia sebenarnya bahasa Arab, ukuran dia adalah Al-Quran. Bukan Al-Quran diukur dengan bahasa Arab. So maksud itu apa yang Quran kata okey. Apa yang Quran kata tidak. Apa yang orang lain faham takkan apply pada Quran. Apa yang orang faham tentang bahasa Arab takkan boleh apply pada Quran. Dan macam berkali-kali saya tegaskan bahawa kalau dia kata orang tu kata Quran telah salah grammar, dia ada masalah. Sebab grammar itu sendiri diasaskan berdasar pada Al-Quran. Grammar bahasa Arab, grammar bahasa Arab diasaskan kepada bahasa Quran, kepada Al-Quran. Kalau bukan kerana Al-Quran, dah lama dah bahasa Arab ni tak ada grammar macam mana kita pelajari sekarang. Baik, hari itu kita ambil contoh pertama yang diterangkan adalah berkenaan macam mana mereka meletakkan lan, mengingkari pilihan Allah Ta'ala di syurga. Maka diorang alihkan pengertian bahasa lan tu, dia kata selama-lamanya. Sedangkan dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan macam surah Al-Baqarah kita baca itu, orang Allah Ta'ala nyatakan wala yatamannahu abada, mereka takkan sekali-kali mengimpikan kematian. Tapi bila mana sampai akhirat nanti diorang impi kematian. Maksud dia kematian tu memang akan diimpikan, tapi bukan di situ. Ketika dunia hidup, dia takkan impikan kematian. Tapi lepas dia mati, melihat apa yang jadi, maka dia akan mengimpikan kematian. Ni seronok juga lawak cerita baru ni waktu straight pass. Saya sampai cerita pada saya, ada soalan berbunyi, adakah saya akan bersama kucing saya di syurga nanti? Akak pun gelak. Siapa soal? Akak soal? Ingat ke akak soal lah. Kan dia sibukkan berkenaan dengan masalah nampak tak dekat syurga nanti, nampak tak kucing dia. Kan dia sebenarnya dalam hadis Nabi SAW ada sebut berkenaan dengan tajuk bahawa binatang-binatang di dunia ni, kalau dia kata ada penzaliman dibuat dan sebagainya di antara manusia dengan dia, lepas daripada mereka telah diadili, kalau binatang tu ada berlaku diadili, maka lepas tu Allah Ta'ala akan kata kunu turaba, jadilah kalian tanah. Jadi tanah. Bahkan itu sebab kenapa akhir surah Al-Mulk Allah Ta'ala nyatakan yauma yaqulul kafiru, hari berkatanya orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku jadi tanah. Pasal depan mata dia dilihat macam mana kambing yang tanduk dia besar, patahkan kambing yang tanduk dia kecil, dan di sana dipalas balik. Kemudian Allah Ta'ala kata kunu turaba, jadilah kalian tanah. Saja habis macam tu. Haiwan jadi tanah. Jadi tanah sekali. Tak ada di ni kan. Yalah memang kita nak apa saja akan dapat. Tapi lah benda-benda limitation. Pasal kat sana lebih hebat lagi. Yang saya dengar, saya kata benda ni apa? Dia kata dia kena ni lah, yes and no. Yes and no dia kata pasal apa? Memang akan lihat, tapi yalah dekat sana tu ada benda lagi hebat daripada kucing tu. Yang anda tak akan sibuk nak tengok kucing dah. Kan? Banyak benda hebat dalam syurga nanti akan menyebabkan orang terfikir pada syurga. Alah macam ni apa suruh budak kecil-kecil ikan emas mati nangis kan. Lepas tu dapat basikal, lupa dah ikan tu, betul tak? Lepas tu dapat basikal ke, lepas tu dia suka best basikal, lepas tu tiba-tiba dapat motor. Lepas tu lupa basikal tu. Ambil lah kan. Tak, haiwan dalam syurga ada lembu. Bahkan di antara lembu-lembu yang memula akan apa makanan ahli syurga pertama macam hadis Muslim, akan disembelih untuk mereka lembu-lembu yang berada di sekitar keliling syurga. Ada.
Nah, burung-burung ada dalam syurga, tapi bukanlah yang Bukan dunia punya. bukan. Balik lah. Ya, tak ada. Ada yang cerita All Dog Goes to Heaven cerita kartun tu. Boleh jadikan sebagai asas dalam kerja lain. Dia memang kita lupa kan. The first few weeks lah, bulan pertama, tahun pertama tu teringat lagi. Lepas tu dapat benda lain, hilang, lupalah. Mula sibuk kucing, dapat suami lupa kucing. Maaf cakap kan. Sibuk kucing kan. Ada orang yang pergi sana cerita saya. Orang tengah ceramah, kawan-kawan budak-budak perempuan tu dia tunjuk, ni kucing ai, ni kucing ai, ai aku ni kucing ai. Kan? Macam-macam benda. Ha? Enggak yang ceramah. Ada juga. Orang tengah takut-takut dengan neraka, dia sibuk tengok Facebook. Ada juga. Budak-budak pergi sana kan, dia hype. Dia tak apalah, alhamdulillah insya-Allah dapat kebaikan. Tapi cerita dia gitulah. Mana masalah hari akhirat nanti adalah benda yang lain kan. Di sana adalah lain. Apa yang Allah Taala larang di sini dan sebagainya, di sana tak ada larangan lagi. Apa yang jadi berlainan. So masa dia kata bila dikatakan tidak akan lihat Allah Taala di dunia, tapi dari akhirat nanti kita akan lihat Allah Taala. Itu janji yang Allah Taala berikan berdasar pada hadis Nabi, berdasar Quran. Bila Nabi kata ya, iyalah. Akal kita kata tidak. Jangan pedulikan akal kita pasal Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Faham tak? Yang kita persoalkan, kalau dia boleh dilihat, dia bertempat. Kalau dia bertempat, dia dikuasai oleh masa dan juga tempat, maka dia adalah makhluk. Itu conclusion akal kita. Bukan Allah Taala kata. Allah Taala kata kau akan lihat aku lah. Hatta arash itu pun ada jisim dia. Bukan benda itu simbolik. Banyak sangat menjadi batiniah ni, sibuk bersimbolik. Arash itu adalah sekian, tiang itu adalah sekian. Dia sibuk pakai simbolik. Simbolik mana, apakah simbolik tadi? Macam sampai dia kata macam Siratul Mustaqim lah, dia kata Siratul Mustaqim mana jalan. Tak, jalan tu adalah panduan. Pasal Siratul Mustaqim yang disebut ihdinas siratal mustaqim dalam Quran Karim adalah permintaan kita supaya dapat tahu apa perkara yang kalau kita buat Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala redha pada kita, dan apakah perkara-perkara yang kita perlu tinggalkan supaya Allah Ta'ala tak murka pada kita, tak benci kita. Itu cerita dia. Jadi memang kita kata macam guide kan, panduan kan, dia peraturan dan sebagainya. Itu dia panggil sirat. Itulah sirat dia. Mana dia panggil sirat? Bahkan kita ikutkan sebenarnya torik. Kalau ikut jalan betul, fizikal jalan, bagi jalan torik. Sirat ni dia lebih kepada bentuk panduan dan juga arahan. Sebab kenapa kita kata syariah itulah sirat. Bermula daripada ajaran Adam AS sampai Muhammad SAW, semua itu adalah sirat. Semua panduan para anbiya itu adalah sirat. Jalan menunjukkan kita kepada Allah Ta'ala, itulah sirat. So dia orang kata, apakah simboliknya? Sibuk nak simbolik, kerja lain. Baik, jadi dengan sebab itu mereka menafikan dan cuba mengalihkan pengertian bahasa Arab daripada asal yang difahami oleh orang Arab untuk kena dengan mazhab mereka. Okey, baik, sambung hari ini. Contoh kedua, berkata pengarang buku kita Hafizahullah, contoh kedua, mentakwilkan istiwa kepada istila. Mentakwilkan istiwa kepada istila. Berkenaan tafsir firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, dalam surah At-Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Tuhan yang penyayang, Ar-Rahman 'ala al-'arsy, di atas arash, bersemayam. Istawa, bersemayam. Okey, setengah pelaku bid'ah menyangka bahawa istiwa dalam bahasa Arab adalah dengan makna istila. Istila tu maksudnya menguasai. Istaula maksudnya menguasai. Menguasai. Dan apa dia kata apa? Dan mereka telah mentakwilkan nas-nas yang mutawatir di dalam menetapkan ketinggian Allah Ta'ala daripada makhluknya dan menolak ijma' ummah ini. Mana ijma'? Pasal kita tahu bahawa Nabi SAW, bila kita sebut Allah Ta'ala bersemayam di arash, bersemayam di arash, dia kata kalau yang itu bertempat. Kalau bertempat di makhluk, dia digunakan ayat itu. Dan ini macam terjemahan yang saya letak tu dalam apa tu, itu daripada Pembinaan Rahman yang terbitan Jabatan Perdana Menteri. Bukannya daripada tulisan terjemahan ustaz sendiri tapi ini adalah benda yang ditulis. Pada dalam perkara ni kita kata perkataan istiwa ni istiwa lah. Kita faham pengertian macam Imam Malik jawab. Dia kata al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum, bersemayam kau tahu, ascend to the throne. You know the word. Wal kaifiyah, cara dia majhul. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', kau tak boleh bezakan dia dengan makhluk, banding dengan makhluk. Wal imanu bihi wajib, iman dengan ayat tersebut adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, soalan mengenai tersebut adalah perkara bid'ah. Pasal orang sering timbul, orang ni cuba macam kata kalau di atas langit ke, kalau tu kat sini tak adalah. Dia sibuk macam tu yang orang cuba nak katakan Allah Ta'ala ada di mana-mana. Kononnya Allah Ta'ala dapat tahu apa jadi, so Allah Ta'ala di mana-mana. Ada macam tu pula. Kan tu saya kata, kalau orang tu kena hadir, seseorang tu kena hadir
ke tempat tertentu, baru dia tahu apa jadi. Dengan yang tak payah hadir pun dia tahu apa yang jadi. Mestilah yang tak payah hadir lagi tahu, lagi hebat. Tak payah hadir pun dia tahu. Yang ini kena hadir pun dia tahu. Pasal diorang kata kena hadir dalam hati kita untuk tahu apa dalam hati kita. Saya kata kenapa kena macam tu? Ilmu Allah Ta'ala mendahului segala-galanya. Apakah keadaan makhluk itu tanpa, bahkan bila Allah Ta'ala para malaikat, kan Allah suruh malaikat jaga salin amal kita. Walaupun malaikat tersalin dan sebagainya, Allah Ta'ala tanya apa hamba ku buat, apa hamba ku buat. Malaikat jawab, dan Allah Ta'ala lebih tahu berkenaan hamba tersebut. Kan apa dia nak? Dia cakap apa? Maka maksud dia apa, para malaikat tadi Allah Ta'ala tanya, kamu pulang dari mana? Dia kata kami dah melihat orang mengingati engkau dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala apa mereka buat, apa mereka minta. Allah Ta'ala lebih tahu berkenaan apa yang berlaku. Tapi persoalan tu Nabi sebut berkenaan dengan perbualan di antara Allah Ta'ala dengan para malaikat, menanyakan berkenaan hamba-hamba dia buat apa. Sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi saja ditanyakan, so malaikat buat. Jadi jadilah perbualan tersebut. Tapi nak kata Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui, tanpa hadir pun dia tahu. So problem sekali masa dia orang kata istiwa tu maksud istilah, menguasai. Mana Ar-Rahman Al-Arsh istawa, Tuhan penyayang kepada arash itu bermenguasai, gitu. Okey. Dia kata berkata Qadi Abdul Jabbar Mu'tazilah berkata istiwa di sini dengan makna istila, itu penguasaan dan penewasan. Menewaskan, menguasai. Penguasaan dan juga kata panggil menang ke atas tempat. Dan itu adalah masyhur dalam bahasa, dia kata. Berkata penyair, telah istiwa Bishr ke atas Iraq tanpa pedang atau darah tertumpah. Bishr al-Muraisi, dia bukannya sahabat Nabi, bukan tabi'in, tabi'in, jauh kan, jauh daripada kedudukan apa yang awal. Kemudian kalau dalam syair, kalau kita nak jadikan syair itu sebagai asas untuk pemahaman Al-Quran, syair itu mestilah datang sebelum daripada Islam atau awal Islam saja. Pasal lepas daripada Islam tersebar ke Iraq sampai ke Parsi, Rom dan sebagainya, ketika itu bahasa Arab dah tak terjaga dah. Bahkan permulaan diletakkan kita panggil nahu atau tata bahasa Arab adalah apabila umat Islam ni dah berkahwin dengan bukan Arab, yang Arab kahwin dengan bukan Arab, lalu pemahaman Al-Quran itu atau bahasa Arab tadi hilang. Macam saya terangkan itu kan, bila anak kepada salah seorang pengikut Ali bin Abi Talib, nama dia Abu Aswad Ad Ali, yang anak dia cakap alangkah cantiknya, dia kata ma ajmalul qamaru, apakah bulan paling cantik. Dia ma ajmalu je, biasa dia baris je, ma ajmalul qamaru. Kalau dia nak kata alangkah cantiknya bulan, dia kena kata ma ajmalal qamaru. Dia kena baris atas akhir dia, bukan baris depan. So dia telah cakap apa? Ma ajma dia kata ma ajmalul qamaru. So dia kata apakah bulan yang paling cantik? So bapak dia kata bulan Ramadan kot. Dia kata bukan, aku masukkan bulan yang paling cantik, bulan yang tercantik. Bapak dia kata kena cakap ma ajmalal qamaru, bukan ma ajmalul qamaru. Macam tu je baris. Jadi bila dia mengadu pada Ali bin Abi Talib, di situlah mula disuruh. Pasal dia bini dia bukan Arab lah pun, bukan Arab. Jadi dengan sebab itu yang jadi kes keluar kalimah-kalimah yang lari daripada pengertian Arab yang asal. So bila teguran tu bila bapak dia tegur betul kan, kemudian bagi tahu pada Ali kata suruh diletakkan asas bagi bahasa Arab. Itu dengan apa? Meletakkan titik pada akhir setiap ayat Quran bagi menentukan baris atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah, depan ke dan sebagainya, supaya orang yang membaca tadi tahu ni depan, ni belakang, ni bawah, ni atas. Itu je. Pasal benda tadi kita kata permulaan. Jadi bila contoh macam Bishr al-Muraisi, dia bukannya sahabat Nabi, dia bukan orang zaman jahiliah. Macam mana kita boleh menggunakan kisah dia ni tadi sebagai asas untuk meletakkan kita panggil pengertian Al-Quran atau hadis? Sebab kenapa? Dan lebih tinggi daripada itu adalah kita menjelaskan Al-Quran. Mula-mula sekali Quran dengan hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in, bahasa Arab nombor 5. So kalau dia kata ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang tajuk masalah istiwa tadi, macam soalan Nabi SAW kepada bila seorang sahabat Nabi SAW dilempang hamba dia, kemudian dia beritahu Rasulullah SAW suruh panggil hamba tu. Bila depan Nabi kata dengan dia, aina Allah, di mana Allah? Penguasa kata fis sama. Man ana, aku siapa? Anta Rasulullah. Nabi kata pada sahabat berkenaan, bebaskan dia mukminah, dia seorang yang beriman. Nabi kata bebaskan dia seorang yang beriman. So jadi bila kita perhatikan di situ, dan juga tajuk Isra Mi'raj, tajuk amalan kita diangkat ke langit, kan amalan diangkat, bukan dibenamkan.
Dibenamkan ke amalan? Amalan anda akan dibenamkan. Bukan, akan dia angkat. Bila Allah tanya dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij, dan Allah Ta'ala kata minallahil ma'arij. Pada Allah Ta'ala ni ada ma'arij, mana mi'raj. Berkali-kali ma'arij, berkali-kali. Maksud dia roh yang orang yang mati akan naik sebelum dipulangkan semula ke alam barzah. Kemudian amal kita akan naik. Mana maksud dia semua benda tidak akan naik kepada Allah Ta'ala. Mana mi'raj akan berlaku. Mi'raj itu bukannya benam ke bawah, bukannya dekat dalam hati. Mi'rajku di hatiku. Gila apa? Faham tak? Semua dalil datang tunjukkan pengertian yang sama. Cuma masalah di mana? Ke atas. Kat mana Allah Alam, tak tahu. Kan situ ke? Yang tunjuklah. Start tunjuk je salah. Macam kita kata, ada pengertian itu kita faham, tapi realiti kita tak boleh nak pegang. Pasal macam kita terangkan berkali-kali, kita kata sayap malaikat. Sebut sayap, nampak. Dan dah ada gambar macam-macam kan. Gambar sayap burung ada, sayap kupu-kupu ada. Okay. Sebut sayap, faham. Bila saya kata sayap malaikat, okey, saya sebut 600 sayap. 600 faham? Sayap faham? 600 sayap pada satu badan. Pasal Jibril AS dia ada 600 sayap. Satu sayap dia kalau dibuka, gelap daripada timur ke barat. So sayap malaikat, faham? Sayap malaikat 600. 2 kita faham, 3 kita faham, 4 kita okey. Sebut 600 je kita blur. Kita faham perkataan tapi tak boleh nak. Tak boleh. Macam itulah masalah Allah Ta'ala. Tadi masalah kita kata pada Allah Ta'ala misal tertinggi. Itu sebab bila Imam Malik kata al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Tapi cara dia, kaifiyah majhul. Engkau tak tahu, aku tak tahu, semua orang tak tahu. Tapi iman bihi wajib. Iman dengan ayat ni wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Soalan berkenaannya adalah bid'ah. Habis cerita. Maksud dia faham tak? Jadi secara tak langsung, maksudnya kita wajib beriman. Nak tahu betul realiti, tunggu mati. Sekarang takkan tahu. Bahkan banyak orang bincangkan benda ni, dia berakhir dengan tak ada benda pun. Sibukkan berkenaan masalah Allah Ta'ala ada di mana-mana dan sebagainya. Tapi menipu, bohong atas nama Nabi, selamba je. Tak kisah pun. Menipu atas nama Nabi dengan selamba. Saya tengok kumpulan-kumpulan macam ni. Hadis tak ada, dia kata ada. Hadis tak ada, dia kata ada, selamba je. Tanpa rasa takut. Manakala dia percaya Allah Ta'ala di mana-mana, kenapa tak takut langsung untuk menipu atas nama Rasulullah SAW? Tak jaga lidah dia. Makanya pelik kadang-kadang, yang bestnya apa? Ilmu dia tu yang pusing. Tak ada ilmu lain dia ajar. Pusingan ilmu dia adalah masalah kan, masalah Ibn Taymiyah sesat, ini sesat, Wahabi sesat. Itu je tajuk dia. Dari je lain. Kan, nak kata mengajar kitab, tak kata kitab lain pun, itulah kitab dia belajar. Jadi secara tak langsung macam-macam dalam kisah ni dia letakkan. Dia kata telah beristiwa Bishr ke atas Iraq dengan tanpa pedang atau darah tertumpah. Kononnya Bishr al-Muwais ini kata menguasai, kan dia diwali dan sebagainya, menguasai Iraq tanpa pedang atau darah tertumpah. Dia kuasai semua orang. Contoh macam itulah. Tapi pengertian ni sekarang masalah perkataan istiwa itu salah di sini. Sebab syair tersebut tak boleh pakai dekat sini. Sebab apa? Sebab dia bukannya syair yang dihasilkan atau disebut ketika sebelum daripada awal Islam. Bukan zaman jahiliyah punya syair, bukan zaman awal Islam punya syair. Ni zaman Islam dah sampai ke campur dengan bangsa-bangsa bukan Arab. So ketika itu tak pakai lagi. Dia banyak. Dulu saya seorang pensyarah saya dekat Yaman. Nama dia Dr. Ghassan Hamdun. Dia ada karang satu tesis berkenaan dengan tajuk Syu'ara Zamakhsyari. Zamakhsyari pengarang kitab Kasyaf, tafsir golongan Mu'tazilah. Dan banyak orang macam impress dengan dia, rasa takjub dengan dia, sebab dia banyak memberikan, bila sebut tentang macam ni, kisah ni, dia nak bawakan idea berkenaan dengan bahasa Arab, dia sebut syair. Dia bernikan dengan syair, dengan bahasa. Dan dia datangkanlah dengan syair ni. Bahkan banyak orang terpedaya dengan dia. Hatta di kalangan ulama-ulama Islam yang lain, ada yang mengiktiraf dia punya tulisan tadi sebagai satu sandaran daripada sandaran tafsir yang mesti dipelajari. Tapi diorang tak tahu sebenarnya penyair-penyair yang digunakan oleh Zamakhsyari, semuanya penyair dia kebanyakan 90% adalah daripada penyair yang lepas zaman awal Islam. Mana lepas zaman Islam dah hujung-hujung dah. Mana Islam daripada ketika Islam dah sebar ke Parsi, Rom dan sebagainya. Ketika tu punya zaman. Dia baca tapi orang tak jumpa. Syekh tu dia buka apa rujukan-rujukan berkenaan syair. Dia ada satu. Dia ada orang 20 jilid berkenaan dengan apa, bila orang baca syair kan, kita cari syair tu kat mana. Dan kita siapa karang sebagainya. Mana syawahid syair ni. Kalau orang pakai dalam kitab, kita cek balik.
Jumpalah siapa punya sebut. Semua boleh kata keseluruhan 90% bukan daripada awal Islam. Bukan zaman jahiliyah punya penyair. Maka dengan sebab itu tak boleh digunakan sebagai syahid, apa penjelasan bagi pengertian Al-Quran. Sebab orang tu macam kita, contoh macam bahasa Melayu. Zaman dahulu perkataan gila is gila, betul? Zaman sekarang gila dengan maksud melampau. Sakit gila, cantik gila, kan? Kuat gila, kan? Laju gila. Nampak tak? Kalau orang zaman dulu kata, apa salah pula gila, kan? Maksud dia, perkembangan bahasa membawa kepada pengertian baru. Pengertian baru tak boleh pakai untuk yang lama. Kalau kita apply untuk menggunakan penjelasan Al-Quran, pasal Al-Quranul Karim tadi menjelaskan berkenaan dengan dan difahami berdasarkan kepada pemahaman asal bahasa Arab dan penjelasan syarak. Itu mula-mula sekali. Apa Nabi terangkan, apa Allah Ta'ala terangkan, apa sahabat belajar dengan Nabi. Dan bahasa Arab yang awal. Pasal dia orang kenal dengan bahasa Arab. Bukannya dengan cara kita. Macam dalam English lah. Perkataan gay, G-A-Y, gay, kan? Meaning asal dia adalah happy. Bila saya kata I'm gay kan? I'm happy. Tapi lepas daripada zaman dia apa 70-an, 60-an kot. 60-an 70-an dia start dah ada satu trend di Amerika Syarikat dan sebagainya. Dia homoseksual ni tersebar dengan banyak, dan dari sanalah AIDS datang sebenarnya. Jadi bila tersebar dengan meluas dan sebagainya, seks bebas dan mula kononnya expression, zahirkan diri anda, express yourself, kan? Biar pun suka jantan-jantan, okay, it's okay, yeah, you are a human dan sebagainya, we respect you. Dia tu kita respect lah, gila tu, kan? Benda salah, takkan nak kata betul juga. Kadang-kadang itu orang yang mencuri pun ada penyakit jiwa. Dia penyakit tak nak mencuri, kan? Dia berpenyakit sakit jiwa. Orang yang bunuh orang pun sakit jiwa. So raikan ada macam tu pula. Jadi kita kata secara asasnya start dari situ penggunaan gay tadi kena kepada apa? Kepada gay homoseksual tadi. Asalnya perkataan gay, I'm gay, maksud dia I'm happy. Betul? Jadi maksud dia pengertian mana? Bila kita katalah kita baca buku yang dikarang pada awal, zaman sebelum daripada pertukaran perkataan gay kepada sekian-sekian. Buku yang kita baca tadi, kalau kita nak faham perkataan gay tadi, kita tak ambil maksud yang zaman sekarang punya. Kita nak ambil apa? Zaman awal. Macam tu Al-Quran. Saya bila orang tu gunakan banyak istilah. Tidak ada. Bukalah kamus bahasa Arab mana sekalipun, tak ada kata istiwa maksud dia istilah. Tak ada satu pun kamus. Tapi diorang sumbat pada orang awam, pengertian maksud dia istiwa maksud dia istilah. Mana istawa bersemayam, maksud dia istilah menguasai atau menang ke atas, kan? Mana dia bagikan pengertian itu. Ahli sunnah telah menolak pembohongan ini. Dan menjelaskan kebatilannya serta percanggahannya dengan kaedah-kaedah syarak dan kaedah-kaedah bahasa. Syarak pun salah, pasal tak ada syarak yang mengajar macam tu. Bahasa pula memang tak pernah orang Arab faham pengertian istawa dengan masalah istilah, tak pernah ada pun. Sedorang sekarang ni bila mazhab ni dia tersebar, kan? Dia cuba untuk mengenakan kepada orang ramai supaya faham macam tu. So orang yang tak faham bahasa Arab pun ikut sama. Istiwa tu maksud istilah lah, dia terjemahkan macam tu. Pasal bila kata istawa alal arsh, kan? Pasal arash ni bukan duduk dekat tepi rumah kita. Kan bukan duduk di mana-mana, arash di mana-mana, tak. So Imam Nabi SAW terangkan berkenaan arash, berkenaan kursi. Nabi kata ia berada di langit yang ke-7. Mana atas di langit yang ke-7. Bila Nabi ceritakan berkenaan Sidratul Muntaha, Nabi ceritakan macam tu. Cuma masalah arah mana Nabi pergi? Ke sini ke? Jangan tanya lah. Kalau pasal benda tu, persoalan itu adalah bid'ah. Asal benda tak ada masalah. So kita boleh untuk memahami perkataan tanpa mengetahui rupa. Macam kes ni saya ingat ada waktu yang bentang tentang tajuk mengenal Allah Ta'ala. Sekali kita buat satu kuliah. Saya, Dr. Fadlan, siapa seorang lagi saya tak ingat. Dr. Sulaiman. Tengok 3 orang. Jadi ketika time soal jawab, ada orang daripada Masjid Bukit Jelutong datang. Dia soal Dr. Fadlan kata tentang tajuk tu. Dr. Fadlan kan baik, kan, lembut cakap. Dia baik, kan. Kalau kena dengan saya, jaga lah. Tapi takkanlah saya ni. Dia tanya soalan. Dia kata, kalau kita sebut tangan, kan, anak kita mesti faham tangan itu tangan. So mana kita faham tangan lain, dia kata. Dia cakap macam tu. So adakah, jadi ketika saya nak menyampuk, nak bagi tahu pasal perkataan kita faham, tapi rupa kita tak tahu. You know the word. You don't have to change the word.
untuk kena dengan apa yang kita nak. Apatah lagi sampai kita kata mengalihkan pengertian tadi daripada maksud asal. Kita tahu pengertian tapi tak tahu rupa, itu je. Kita tak menerima pula macam apa orang Kristian kata, mana Tuhan rupa kita, pasal alasan dia kata apa? Let us make human unto our image, dia kata. Macam dalam Bible kan. Dia sebut macam tu. Mana Tuhan kata, mari kita buat manusia rupa kita. So diorang membayangkan manusia ni rupa apa, Tuhan rupa manusia. Ni the best image, dia kata. Tak, kita kata tidak. Hasyalillah, laisa kamitslihi syai'. Tapi bila sebut tangan-tangan, kaki, kita takkanlah kata. Kita sebut wajah, kita kata pipi pun. Faham tak? Bila kita kata Allah Ta'ala ada wajah, Allah Ta'ala kata liwajhillah, demi wajah Allah. Yang terjemahkan demi rahmat Allah. Kita gatal tukar, habis masalah. Rosak kat situ. Starting from that point, kita kata macam pengertian, macam dia kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, pun macam tu juga. Dia kata yang turun adalah rahmat Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala turun sepertiga, turun kemudian apa, India punya sepertiga akhir malam, turun sana. Lepas tu Malaysia, lepas tu Allah Ta'ala tak kerja lain ke? Dia cakap macam tu. Pak faham tak? Dia buat macam tu. Macam ingat tak malam Qadar? Lailatul Qadar. Kan orang sibuk, kalau Mekah punya Lailatul Qadar, kita tak ada Lailatul Qadar. La ilaha illallah syarikalah. Benda tu bukan yang ikut akal kita. Bukan ikut akal kita. Sepertiga akhir malam macam tu juga. Bila Nabi sebut dengan nas yang jelas, Nabi kata Allah Ta'ala bila sepertiga akhir malam, Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Allah Ta'ala akan berseru. Tak ada kata minta aku berikan. Tak ada taubat, aku berikan taubat. Tak ada minta ampun, aku ampunkan. Dia tak baca. Hadis tu datang bukan untuk ceritakan masalah turun macam mana. Cuma ceritakan berkenaan masalah Allah Ta'ala turun. Turun dah stop tu. Kenapa? Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Tapi masalah yang sebenar, hadis itu datang untuk ajar kita bangun pada waktu berkenaan untuk berdoa. Dia tak tengok yang tu yang pergi kubur wali tu. Seperti akhir malam tak bangun, pergi kubur wali. Wahai wali, berilah aku sekian. Wahai wali, berilah sekian. Faham tak apa jadi? Dia tak bangun seperti akhir malam, dia sibuk buat maulid. Dan seperti akhir malam tu waktu sepatutnya dia bangun berdoa. Tapi ditinggalkan. Mana intipati hadis itu bukan untuk cerita berkenaan sifat Allah Ta'ala. Ia menceritakan bagaimana Allah Ta'ala akan mendengar doa hamba-hamba dia pada seperti akhir malam. Nak menceritakan mendekatnya Allah Ta'ala kepada hambanya seperti akhir malam. Untuk tak ada kesiapan nak minta aku berikan setiap malam. Terbayang pula. Tapi kalau dah dia dekat situ, maka dia tak ada atas arash. Dia buat conclusion. Faham tak? Kita tak boleh macam tu. Mana disebut macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Nabi sebut itu, ya. Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Stop situ je. Tak boleh kita extend tanya soalan. Nanti Imam Malik halau lelaki yang tanya pada dia tentang istiwa tu. Pasal dia kata istiwa tu maklum. Hatta macam dia kata turun kita faham. Kata you know the word descend. Tapi kaifiyah majhul. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan diorang jadi kes tajuk ni. Diorang karang dia sebut tunjuk buku Ibnu Battutah. Dan perjalanan beliau kononnya pergi sini kan. Yang jadi kes yang dia dikaitkan dengan Ibn Taymiyah sebagai mujassim, mana menjisimkan Allah Ta'ala. Kan dia kata Ibn Taymiyah turun daripada mimbar, dia kata Allah Ta'ala turun daripada langit macam aku turun daripada mimbar. Dia sebut dengan buku tu, bila aku sampai ke Dimash, dalam masjid ada seorang lelaki nama Ibn Taymiyah dan sebagainya. Tapi yang lawaknya, ketika mana dia datang Dimash tu, tarikh tersebut Ibn Taymiyah dalam penjara. So siapa atas mimbar tu? Ayah dia pembohong, Ibn Battutah menipu, atau yang turun dari tu adalah orang daripada kumpulan mungkin kumpulan daripada sufi-sufi ni yang tak nak memburukkan Ibn Taymiyah ketika dia tak ada. Allah Alam, mana satu? Pasal dia dalam penjara. Setarikh di penjara ke Ibn Taymiyah tadi ada rekod. Bila dia masuk penjara, 3-4 kali dia masuk penjara. Dia kurung dia dekat bawah telaga. Jadi maksud dia ketika Ibn Battutah datang ke Masjid Dimash, kata ada lelaki dikatakan nama dia Ibn Taymiyah, dan dia turun daripada mimbar dan dia kata Allah Ta'ala turun dari langit seperti aku turun dari mimbar aku. Soalan sekarang, ketika dia datang Ibn Taymiyah dalam penjara, so siapa dia tengok? Tarikh dia datang tu dia tulis aku datang pada Dimash pada tarikh sekian, hadis sekian. Oh, Ibn Taymiyah tak ada. So Nabi orang tu kata Ibn Taymiyah menjisimkan Allah Ta'ala. Tunjuk daripada kitab Ibn Taymiyah sendiri. Tak ada pun. Orang ni kata, orang tu kata. Orang tu kata, orang tu kata. Tunjukkan dari kitab. Tunjukkan. Hatta macam Muhammad Abdul Wahab. Bila dikatakan dia ni disebut oleh golongan pelaku bid'ah ni, kata dia ni menghalalkan darah muslim. Tunjukkan buku dia kata mari kita bunuh orang Islam. Orang yang menyembah berhala. Tunjukkan dalam buku, daripada buku dia sendiri tunjukkan. Tak ada sampai sekarang. Tapi cerita orang ni kata, orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Tunjukkan di tulisan dia, buku dia ada. Rekod kita ada. Sekarang dia kata ini kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Pasal kes tok guru dia tak suka, tok guru cerita bohong,
Lepas tu dia pun percaya juga Tok Guru dia kata apa. Ni masalah paling bahaya sebenarnya. So kita dalam tajuk ni, orang tu ada kan, dia argument, dia dah mati. Kalau kata kita nak argue pun, kita bincang berdasar pada buku dia. Buku dia. So, saya ingat dia apa, Hasan Saqaf. Guru pada seorang apa yang pendakwa, bukan pendakwah lah, perosak yang ada kat Malaysia sekarang ni. Dia cerita dia tulis, dia pernah buat pada satu debat. Debat tu dalam tempoh lebih kurang dalam 10 jam kot. Bukan 10 jam. Biasa dia seminggu 1 jam. Ada 30 kot, 30 jam saya. Mana dalam tu bincangkan berkenaan turas Ibn Taymiyah. Mana apa khazanah ilmu Ibn Taymiyah. Dan perbincangan tersebut, Hasan Saqaf ni dia sebutlah orang ni kata, orang tu kata. Yang lawan dengan dia ketika tu Adnan Ar'un, Syekh Adnan Ar'un daripada Syria, dia tinggal meletak di Mesir. Dia kata tunjukkan aku mana dalam buku Ibn Taymiyah. Oh, tak ada. Dia bukalah buku sekian, Kanuji kata ini kata. Ibn Taymiyah punya buku mana? Dia sebut kata, dan bahkan dalam perbualan tersebut ada berlaku. Diorang call kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti yang mana kita kata dia ni banyak benda tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Tapi bila Hasan Saqaf ni mengkafirkan Ibn Taymiyah, Al-Buti kata aku tak setuju dengan Ibn Taymiyah banyak perkara dalam bab ini. Tapi dia adalah seorang alim yang mulia, yang hebat, yang sekian. Ya, dia tersalah pada benda yang salah. Aku tak setuju dengan benda tersebut, tapi tidak aku kafirkan dia. Hasan Saqaf terdiam waktu tu. Ini benda betul, dan rekod tu ada. Kalau saya boleh dengar, saya dengar kan. Hasan Saqaf ni yang ada sekarang dekat Malaysia, ada buku-buku yang disebarkan sifat solat Nabi yang sahih. Pernah dengar? Bukan, orang dia orang Jordan, keturunan India kot. Hasan Saqaf. Jadi anak murid dia sibuk sekarang ni berjaya sebar kan masjid-masjid. Orang agresif kumpulan ni. Kumpulan pelik ni dia agresif. Dia pergi masjid-masjid, dia kata saya nak ngajar. Saya nak ngajar. Bukan orang jemput, saya nak ngajar. Ada nama kumpulan ni? Tak ada nama. Ada, dia satu Ahbash, satu Aswaja. Kemudian tu lah. Dulu orang tak boleh pakai, memang pembohong besar. Jordan. Dengan cerita di dalam tahanan rumah. Sejak berapa tahun tak bercakap dah. Ada kata kena penyakit mulut dia rosak, Allahuakbar. Sejak daripada berapa tahun dah tak keluar-keluar. Tak ada benda baru. Tapi cerita memang jelas, memang penipu besar. Tapi kisah adalah barang tu tunjuk dari buku Ibn Taymiyah atau Ibn Qayyim atau orang Muhammad Abdul Wahab. Tunjukkan dalam buku tu mana dia kata benda yang dia kata tadi. Tunjukkan. Tapi tak ada pun. Orang buka buku orang ni, orang ni kata. Mana orang tu cakap? Macam dia kata Ibn Taymiyah menjisimkan Allah Ta'ala. Mana dia? Tunjukkan. Pasal benda-benda tadi banyak kisah-kisah macam ni kan, macam masalah istiwa tadi, turun tadi dan sebagainya, menjadi tajuk besar. Pasal kumpulan sufi ni, dia nak kata Allah Ta'ala ada kat mana-mana. Kan zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad SAW. Dan ni ada Nur Muhammad, dan ni ada dia. Ada di capital tau. Tu yang berlaku ESQ kan. Yang marah tu siapa? Dia. Siapa dia? Kan dia kata bila nampak bunga ramai-ramai, rumah bunga cantik, semua orang tengok happy. Bunga yang sama diambil orang, dipecah-pecahkan. Tiba-tiba kita rasa marah. Siapa yang marah tu? Dia kata. Dia nak ajar apa? Wahdatul wujud. Dalam kita ada dia. Kadang-kadang orang kata macam mana wali-wali tu boleh berjalan atas air? Sebab dalam ni ada dia. Habislah. Macam mana wali-wali cakap masin? Cakap jadi. Bukan semua benda. Nabi sendiri pun ada benda Nabi minta, Allah tak bagi. Mana kita kata para anbiya sendiri pun Allah Ta'ala ada, mereka nak kaum mereka ni supaya dapat hidayah. Tapi ada yang kaum ni tak lepas pun dapat hidayah. Bahkan keseluruhan para anbiya kalau ikut KPI kan, kita tetap berjaya. Berapa ramai yang ikut? Musa sampai in the end kaum dia degil lagi. Kan ajak masuk Palestin tak masuk. Ini kita kata dari konsep apa asas yang kita kena faham betul. Maksud dia kumpulan ni dia cuba untuk apply pada manusia ni benda-benda yang pelik-pelik. Tapi dengan cara tadi lah. Terbalikkan ayat Quran, tukar bahasa Arab punya kaedah tu, larikan. Sebab alasan dia kerana ini bahasa, ikut bahasa. Macam dia kata, bid'ah. Dia tak tengok pada realiti tau. Dia akan sibuk bincang dari segi bahasa bid'ah tu apa. Kalau dengar orang cakap, apakah maksud sunnah? Dia start cakap yang tu kan, itu memang ahli bid'ah tu. Memang itu ahli bid'ah. Pasal dia memang suka kononnya balik pada bahasa. Sedangkan kita terangkan berkali-kali, dalam Islam, Quran atau hadis difahami mula-mula. Quran sunnah, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in. Baru kelima Quran dengan bahasa Arab.
Bukan tiba-tiba lompat terus je. Kan kita akan sekian. Mana boleh macam tu? Tu dia kata, sunnah dia sikit bahasa apa dia. Saya ingat ada seorang. Dia lawyer buruk. Dia lawyer tak praktis dah. Lawyer buruk lah kan. Kalau lawyer praktis, tak lawyer baru kan. Lawyer beramal. Ni tak beramal. Dia lawyer tapi dah tak beramal. Belajar kat Mesir dan sebagainya. Dia tua, bukan budak. Dia jadi kes waktu tu kes dia bulan Syakban ke? Bulan apa dah? Kan orang kita kan suka. Ni ada tersebar. Besok 1 Safar. Gila apa besok 12 Jamadil Akhir. dia sebar kepada orang ramai. Besok adalah waktu sekian. Sebarkan pada orang ramai. Anda akan dapat pahala. Barang siapa mengingatkan pada hamba-hambaku, besok bulan Safar dan sebagainya, dapat pahala. Padahal besok dia sebarkan sejak 2 bulan lepas. Masalahnya dah bulan Rabiul Awal, bulan Sani, bulan Jamadil Akhir. Dia sibuk sebarkan bulan Safar besok. Punyalah. Cuba dia kalau bangang dia ada limit bangang tau. Kalau tahu bulan Islam, kau nak menipu pun tengoklah bulan apa besok. Dia hantar baru ni, orang tanya saya. Dia kata, ustaz benda-benda ni. Saya kata gila bohongnya, saya kata. Kan gila bohongnya, pasal apa? Pasal besok kan 12 Jamadil Akhir. Dia lama punya ustaz dia bohong. Ialah masalahnya bulan lepas pun dia hantar juga. Tengah-tengah bulan dia pun dia hantar. Tengah-tengah bulan dia hantar. Sebarkan. La ilaha illallah syarikalah. Tu ada limit bangang tu ada limit tau. Kan macam kita kata kan. Kalau dia kata besok, macam orang kata hari ni April Fool. Kan macam orang-orang Kristian kan duk main ataupun hari ni hari GST. Okay, maksud dia macam tahu. Kena dengan bulan. Kan dia kata kalau katakan orang tu kata esok adalah 1 Januari, maka anda dikehendaki untuk, katakanlah dia cerita benda tu pada bulan 12. Kita kata apa? Ujung bulan 12. Okey lah, fine lah. Yang ni kalau dia kata bulan 3, dia cerita bulan Januari pun cerita. Kenapa tak? Kan dia tu saya kata limit bangang tu ada limit dia. Ini tahap rendah gila. Kan? Slow tak faham. Kalau nak bohong pun nak sebar kan. Takkan tak reti nak check bulan ni bulan apa? Before you forward kan tanya dulu. Ni bulan apa? Kan ada application boleh tahu bulan Islam, bulan kafir semua sekali. Kenapa tak check dulu? Kan Surat Khabar pun ada, buka utusan Malaysia kan. Tengok bulan tu ada tulis. Tarikh dan bulan ada. Pun tak boleh buka juga. Kenapa? Tu kata tu tahap bangang tu ada tahap dia. Ni tahap bangang teruk gila. Kan? Pasal tak ada kaitan pun. Jadi okey, yang ketika tu akak seorang tu dia hantar kes apa kan? Bulan apa saya tak ingat. Jadi saya tegur lah dalam satu grup. Kan? Ni Abang Ipah saya letak saya dalam grup tu. Saya dalam grup tu dia kakak tu dia hantar gini. Saya pun tegur lah. Saya kata hadis Nabi SAW kalau tak sahih jangan sebarkan. Dan saya kata pasal Nabi kata la takdzibu alayya fa innal kadhiba alayya laysa kadhiban ala ahadin. Yang kamu berdusta atas namaku, kerana berdusta atas namaku bukan seperti berdusta kat atas orang lain. Man kadzaba alayya la jinnar, barang siapa berdusta atas namaku dia masuk neraka. Bahkan dalam satu hadis yang dalam Sahih Muslim dia kata man haddatha anni bi hadisin, whoever told from me a story yura, dilihat, is seen annahu kadhiban, ia adalah pembohongan, it's a lie, dilihat ia adalah pembohong, fahuwa, maka dia penyebar cerita tadi ahadul kadhibin, salah seorang pembohong. Maksud dia salah seorang pembohong. Kalau dia menceritakan daripada Nabi satu benda yang tak sahih, yang dia tak bagi tahu orang tak sahih, maka dia salah seorang pembohong. Mana ini limitation dia. Saya tegur macam tu. Tiba-tiba dia jadi hero. Lawyer buruk lah. Pakcik nanya, dia janggut putih dah sebagainya. Ada gambar, dia letak, itu dia letak gambar. Letak gambar dekat WhatsApp. Dia kan nampak lah gambar. Orang tahulah check nama siapa dan sebagainya. Dia cakap yang tu. Dia kata, dia try macam, apakah sunnah? Awak tegur macam ni, apakah sunnah? Saya terangkanlah. Waktu apakah bid'ah? saya tak gunakan perkataan bid'ah hari tu. Waktu saya tegur, waktu saya kata, benda Nabi tak ajar. Mengamalkan satu amalan, benda Nabi tak ajar. Saya buat yang tu je. So dia jadi tak puas hati. Jadi dia sikit nak tekak saya. Tekak dengan saya dah sekali itulah. Sekarang diam lah, tak cakap apa dah. Banyak benda lah. Tu saya kata bila yang jadi bestnya apa? Pasal dia kata apa? Pasal dia refer pada seorang. Dia Aswaja Malaysia ada, Aswaja Indonesia pun ada juga kumpulan dia. Dia ada grup. Ada seorang apa nama Kiai apa entah. Kiai apa nama? Tak Kiai pun, janggut tak ada. Misai ada, janggut tak ada. Pelik. Kiai apa pun dia tak tahu. Kan? Kiai, bukan Kiai moden. Kiai sesat. Ya, tapi cerita dia cakap lah. Dia cerita gini, cerita dia konon berdebat lah. Dia cerita berkenaan dengan sunnah apa, bid'ah apa sebagainya. Tapi Kiai ni, dia extend jauh tau. Dia tolak sampai kes apa. Dia kata, betul dia kata. Contoh amalan tahlilan. Kat sana panggil tahlilan kan. Tahlilan adalah Hindu.
meraihkan kematian itu adalah Hindu punya amalan. Tetapi kita umat Islam menunjukkan tauladan yang lebih baik. Mana kita bagi pada India tadi, jangan baca mentera, bacalah Quran. So kita tunjuk tauladan yang baik. Dia kata inna sunnah hasanah dan sebagainya. Dia kata itu. Pakcik ni pun bangang pergi post juga benda tu kat kita orang. Kenalah. Kan saya kata masalah pasal dia kata dalam masalah ibadah, kan ibadah dia limited kepada apa yang disebut oleh nas saja. Apa Anas kata ada baru buat. Kalau nas kata tak ada, jangan buat. Ada pun berkenaan dengan muamalat. Ya, betul, buatlah. Macam nak makan, Islam pakai tangan kanan kan, makan macam ni. Nak makan macam ni ke? Makan macam ni ke? Makanlah, lantakkanlah. Mana happy? Makan nging ke? Makan sekian. Nabi tak pernah buat limitation. Dia makan 3 jari ke 5 jari ke? Kan, ataupun main style macam apa? Macam orang Arab. Orang Arab tak pandai makan nasi tau. Dia makan nasi, dia tak makan nasi, dia makan macam ni. Dia ambil dia kepal. Ini betul ni. Anak saudara saya ni hampir-hampir terikut mazhab ni. Dia duduk dengan budak Arab kan. Daripada saya hantar sekolah hafal Quran, saya paksa duduk asrama. Saya tak bagi duduk kat luar. Dia kata kau nak makan apa benda, bagi tahu. Kau nak sikit aku bagi duit. Nak basikal aku beli. Tapi keluar tidak sekali-kali. Rupanya tak keluar pergi rumah persatuan, dia keluar dengan budak Arab jalan-jalan kat kampung-kampung. Salah juga. Sampai sekali pergi kedai buku kan. Orang kedai buku tu kata, tu budak tu siapa? Dia kata, anak saudara aku. Aku nampak dia dekat jalan mana-mana tu dengan budak-budak Arab dia kata. Dia jalan, dia masuk pasar dan sebagainya. Dia pakai Arab, cepatlah bahasa Arab dia. Habis cerita kita lah. Dia sekali kes dia, dia makan kita orang. Rupanya makan dengan, kira kan makan talam dengan orang Somalia, dengan ada kumpulan yang adab beradab, dia akan makan sikit-sikit. Macam orang Somalia ni, dia akan makan daging dulu. So kalau makan dengan orang, makan daging dulu. Jangan makan nasi dulu. Serius tak? Nak lapar daging buatlah. Memang dia kejar daging dulu. Dia makan daging dulu. Dia tak ada buat, tak kisah. Takkan rebut, tapi dia akan makan daging dulu. Lepas tu makan nasi. So makan dengan orang macam tu. Kita makan dengan talam kan. Dia kata kalau kau makan dengan orang, jangan beradab sangat. Maksudnya dia slow makan. Maksudnya dia orang akan makan daging dulu. Okey. Lauk tak kisah. Lepas itu lauk masuk dulu. Nasi masuk kemudian. Dia orang takkan makan daging, dia orang tak makan nasi dulu. So, jadi kalau makan dengan dia orang, kejar daging dulu. Kalau dengan budak Arab ni pula kan, talam kan, budak asrama ni kan, dia orang ambil akan nasi kan letak tengah. So dia akan tarik siap-siap. Tarik. Yang ni pun tarik. Okey. Dia makan depan dia lah. Tapi dia tarik dulu. Dia kaut dulu. So anak saudara saya, kita masak kat bilik, tiba-tiba datang dia makan kan. Letak nasi, letak sekian, tiba-tiba dia makan macam tu. Kawan saya jeling, "Long, apa hal? Budak Malaysia ni makan macam tu." Dia tarik dulu. Okey, tak apa lagi. Lepas tu kan, dia ambil, dia genggam. Di kapal, dia duduk Malaysia berapa lama? Tinggal Malaysia umur 12 tahun. Kan, sampai kat sana, duduk dengan Arab, gitu makan. Kepal, kau. Tu kawan saya, "Long, kau berhenti makan macam tu." Kau makan macam ni, jaga kau keluar dari talam. Jangan duduk dalam ni, dia kata. Jadi, kawan saya tegur kan, dia tukar balik lah. Yang itu makan. Abang saya, sunnah tak sunnah? Tak ada kisah. Kan tu kadang-kadang orang kata, makan dengan 3 jari. Betul lah, makan roti, logik lah. Makan nasi 3 jari mana nak habisnya? Tak masalah betul. Kan Nabi pegang peha kambing kan. Macam tu. 3 jari. Yang tu. Masih Nabi pegang peha kambing. Gigit yang tu. Peha kambing tu, Nabi suka kunyah. Macam tu. Gitu. Maksud dia, yang tu. Apalah logik lah sikit. Maksudnya kena geram ni orang ni, ngok-ngek ni. Roti makan betul lah. Nasi makan 3 jari bila nak habis? Azan dah ni tapi nasi tak habis lagi makan tu. Kan? Pasal dia kata benda tadi kan. Kita kata memang dalam Islam kita benda ni benda muamalah tau. Macam datang ke masjid. Nak janji pergi sampai masjid. Nak basikal ke, nak golek-golek ke, jalan itik lah, jalan lah rantak kan. Kenapa ni? Sambil pergi masjid bagi semayang. Sambil apa? Senaman. Kan? Kenapa ramai tu jalan itik? Inilah senaman kan, nak pergi jalan pergi masjid. Lantakkanlah, peduli kan. Atau jalan selangkah, bangun. Jalan selangkah bumping. Lantak kan, sampai masjid, jangan tak sampai sudah. Maksud dia, tak kira apa kenderaan kita pakai. Islam tak pernah sekat. Tak ada kata pakailah unta. Pasal kumpulan yang tak faham ni, dia kata tengok, kalau ikut sunnah sangat, janganlah pakai kereta. Pakailah unta. Sejak bila Nabi kata pakailah unta? Bagi dalil, Nabi kata pakailah unta. Untalah keberkatan. Ada? Tak ada kan? Kuda. Nabi kata pakailah kuda. Tak ada pun. So jalan kaki, naik kenderaan, terpulanglah. So ini pasal muamalah. Last sekali saya kenakan sekali tu, saya kata, ni masalah dia.
Orang suruh belajar, masuk kelas, pergi mandi Sungai Nil. Ponteng. Itu jadi dia tak faham apa usul fiqh. Lepas tu dia diam. Sampai sekarang tak cakap apa. Kan sungguh. Kan bila tak belajar jangan cakap lah. Kadang-kadang tak belajar, dia gunakan macam tu sekali. Boleh kita Islamkan. Amalan Hindu kita Islamkan. Gila ke? Amalan Hindu meraihkan kematian kita Islamkan. Kenapa? Macam-macam zaman kita sekarang masih lagi nak buat kan. Bila baru ni mak mentua saya meninggal. Jadi Pak Mentua kata dengan saya kata nak buat juga tahlil, kita boleh bawa masjid. Yang buat kat rumah. Dia kata kenapa dia dah kan nak sibukkan anak ni dengan tengah sedih, pergi masak hidang kat orang. Tak ada je lain ke? Tak ada, tak buat. Kat surau. Nak buat kat surau. Sampai orang surau bising. Tak buat kat rumah ke? Saya kata kenapa nak buat kat rumah? Dia kata, oh sebab kat rumah tu ada jenazah arwah tu dulu kat rumah. Apa kaitan dengan masalah hantar kat rumah? Kena kes ke macam ni kan masalah. Kita buat kat surau. dia buat kat surau, surau nak buat. Macam ni. Takkan kita nak pegang pedang pula. Siapa buat aku tekan perut dia. Tak adalah kerja macam tu pula. Kan? Tak ada kerja macam tu pula. Tu kadang-kadang macam jadi kes ni lah. Kadang-kadang apa kita kena urusan jenazah kita ni kena bagi tahu pada orang yang kita percaya. Saya dapat amanah Ustaz Yunus kata kalau dia meninggal, saya kena buat ni. So saya take over. Dia bagi orang lain kacau. Ni dia minta dengan saya. Ya kalau saya punya tu juga minta orang lain juga macam tu. Tak boleh. Pasal kadang-kadang banyak idea. Dekat belah Kedah saya rasa tu kain kapan dia bawa 3 helai je. Untuk perempuan 3 helai. Memang tak cukup lah kan patutnya. Patutnya kain perempuan perempuan 5 helai kan. Tapi dekat sana punya package dia dah 3 helai. So 3 helai tu saya package tu maksud dia dah bayar khairat kematian. Package tu. 3 helai betul buat macam mana? Telekong kena pakai. No. Habis tu? Masa kat sini tu, masa second one kita buat telekong ni. Jadi tak, dia satu buat macam baju. Mana dia kat T, sarung. Tak, cerita dia pakai telekong 2 helai. Telekong atas, bawah. Lepas tu 3 helai lagi daripada itu. Jadi 5 lah. Sebenarnya kalau kita belajar jenazah tu, kita kain tu, semua kain tu lah. Tak perlukan kepada yang lain. Tak payah buat telekong pun tak apa. Bukan nak semayang dah mati. Kita belajar yang sudah macam tu. Macam mana? 3 helai tu. 3 helai tu, diorang kat sana, dia pakai telekong tu. Telekong. Lepas tu yang jadi masalah, telekong tu bila anak-anak bawa, ni tak boleh, ni krim. Ni krim, nak putih. Saya pun mula bising sebelah tu. Kenapa? Kalau krim kan malaikat soal lebih ke? Mula jadi bising. Tak apa masalah dia. Kan kalau dia kata tak ada pakaian kan, kain batik pun tak apa tau, kapan kan. Bukan semestinya tu. Kalau anda kata ada putih, tak ada putih, pakailah colour apa pun. Pakai payah sangat toto tu pakai. Tanam sekali toto. Faham tak? Apa dah masalah tak ada pun lain dah. Nak kena pakai telekong lah pula kan. Telekong putih tak ada, toto putih, ambil toto putih. Kan? Salah betul. Jadi konsep-konsep macam ni lah. Kita kata benda-benda yang kita bukan Islam tak boleh jadikan Islam. Pasal memang yang kita tahu bahawa keraian untuk orang mati tadi tak patut dibuat. Betul je. Tak perlu meraihkan orang mati. Maka kita datang rumah takziah dan sebagainya. Betul datang kan. Datang orang yang best lawak dia apa? Kes orang perempuan. Orang perempuan dia suka pergi kan. Sampai dekat nampak jenazah. Dia pergi dekat. Dia baca apa tak tahulah dia baca. Tak, itu masalah dia baca apa. Saya nak faham juga dia baca apa. Pasal dia orang kan kadang-kadang orang perempuan ni dia suka menyerbu tau. Orang nak mandi kan semua nak tengok intai. Orang nak kapal sibuk nak tengok. Saya halau dia orang. Saya tunggu pintu, saya tarik langsir. Siapa tak terlibat keluar. Saya kata. Lelaki bukan keluarga pun saya halau keluar. Perempuan-perempuan saya halau. Lepas tu kemudian bila tanya nak kapan kan pun saya halau je. Kerja saya halau orang itu. Saya bertadik saya tu orang besar duduk depan pintu. Semua orang tengok takut je. Okay. Lepas tu bila nak kapan kan, okey saya kata keluar. Siapa tak terlibat keluar. Mana family masuk dalam uruskan, lain keluar saya halau. Lepas tu okey, bila lepas dah siap kapan. Lepas tu ketika tu boleh solat dah. Ketika ni saya suruh solat. Siapa perempuan yang ada wuduk solat. Tak ada wuduk pergi ambil. Betul dia diam. Apa salah? Ada masalah dia. Jenazah tu siap, solatkanlah. Tak nak solatkan pula. Tak ada wuduk, pergi ambil wuduk. Lepas tu kan, baju saya ni tak ni. Kalau akak boleh duduk depan lelaki kan? Dan tak ada dedah aurat. Semayanglah, apa masalah dia? Stokin tak ada. Labuhkanlah kain tu. Payah sangat dia bagi alasan semua saya cantar. Okeylah baiklah saya solatlah. Pun nak solatkan. Itulah penting dia solat kat atas jenazah. Itu hak jenazah yang kita nak laksanakan. Datang duduk lipat kan. Lepas tu tempat jenazah dia baca apa tahu. Fatihah lah apa. Orang suruh solat kan tak mau. Datang dia orang tu hilang. Mana hilang?
Masalah tu. Ada masalah kena marah. Kalau marah kan kata ustaz garang. Tapi masalahnya kenapa punya tu? Pasal anda pergi, kadang-kadang jenazah dah siap dimandikan, dah dikafankan. Dah dikafankan. Maka solatlah. Sebelum dia solat ke masjid, anda tahu dah nak pergi ke masjid tu banyak, nak kena tarik tali pinggang dulu, nak sekian, parking tak jumpa. Kan jumpa dah jenazah tu elok dah siap kan, dah letakkan arah untuk sembahyang. Sembahyangkanlah. Ni tak ada kerja lain. Duk tu ngumpatlah. Dulu kan kau tahu aku tak suka dia ni, tapi kan tak ada kerja lain. Tahu. Jadi banyak benda-benda kata tu yang macam sambutan-sambutan tu sebenarnya Hindu punya. Ustaz. Bila jenazah sudah ready kat rumah, kita boleh solat seorang-seorang. Boleh. Nabi sendiri disolatkan seorang-seorang. Nabi sendiri, Nabi SAW, para sahabat tak ada siapa yang sanggup solat menjadi imam untuk mensolatkan baginda SAW. Semua orang datang solat seorang-seorang. Lelaki datang solatkan, kemudian perempuan datang solatkan, kemudian budak-budak datang solatkan. Dan benda tu turutan macam tu. Selama Nabi SAW mati, wafat pada hari Isnin. Tapi dawi tanam pada hari Rabu. Bukan tanah hari tu. Tapi pasal orang datang untuk ni solat. Macam berapa jam dah. Ya, betul. Ya, saya solatkan. Pasal perempuan sahih tak kerja-kerja ke masjid kan? Tapi orang utara tu, orang perempuan jangan solat. Akak suka-suka cakap utara. Siapa utara jawab balik. Yelah, salah lah. Sebab kena solatkan jenazah. Belajar. Dia takut salah baca, takut rukuk. Saya kata akak tak rukuk pun. Tak sujud pun. Kata Allahu Akbar je. Ya, kena paksa. Seorang marah dia orang. Payah. Saya tanya soalan. Kalau kita yang mati, lepas tu orang buat yang bukan, macam mana? Tak ada benda lah. Bukan kita minta. Kita tak suka. Kepada ahli keluarga. Bagi pesan awal lah. Tak ada salah. Tak ada siapa berdosa. Maksud saya, dalam beban tu jatuh pada Tak ada beban. keluarga. Tak ada beban. Wasiat kita wasiatkanlah. Kita bagi tahu pesan-pesan awal-awal. Kan, bagi tahu pada keluarga kita, bagi tahu pada siapa yang urusan jenazah kita. Faham tak? Jadi pasal kes dia macam tahu. Banyak amalan Hindu tadi ada. Itu jadi kes benda kena jaga bab ni. Banyak kepercayaan karut dan sebagainya, benda tu datang. Jenazah datang hari sekian lah, roh akan balik pada hari sekian lah dan sebagainya. Dan sampai jadi kes apa, kalau ayam mengitik berbunyi kat belakang rumah, maksud dia tuan rumah tu kena sisir kubur. Betul ada juga. Iya, cerita tu jadi kes. Ayam, kalau kita beli ayam atau itik kat rumah, kemudian ayam atau itik tu bising tengah malam, angsa ke, maka maksud dia tuan rumah tu kena siksa dan kubur. Saya rupanya benda dia, pak mentua saya, dia dibenarkan si cerita. Dia percaya benda tu. Dan bahkan pada malam berkenaan kita orang sembang, memang bunyi kat belakang tu. Saya tak pelik pasal belakang tu, sebenarnya ular pun ada. Saya boleh tangkap seekor. Okey. Tapi cerita dia memang bunyi. Jadi dia semua diam. Tak cakap apa, yang anak-anak tak tahu benda ni. Tak tahu pun kisah ni. Lepas tu bila besok pagi, jiran rumah saya datang. Jiran saya daripada Shah Alam datang. Dia bawa anak-anak kecil tu dapat saya bawa pergi jalan tengok angsa. Lepas tu sekali tu bapak mentua saya datang belakang. Tadi kata, "Li, apa salah semalam angsa bunyi?" Dia bunyi Kedah lah. Saya tidur Kedah tak pandai. Okey. Lepas tu dia kata macam tu kan. Saya toleh, saya kata dengan dia, "Bah, tu. Saya tunjukkan anak angsa tu, 2 ekor baru menetas. Dia berjatuh dalam kolam, tak boleh keluar balik. Tiap kali dia panjat cik dia jatuh, mak dia ang. Lepas tu dia anak angsa tu panjat, jatuh je, mak dia bunyi, bapak dia bunyi, bising. So bising sebab anak dia jatuh. Lepas tu dia kata tu, Pak mentua saya tengok kan, dia kata, "La ilaha syarikalah." Iya ke? Dia kata, "Abah ingatkan mak hang kena siksa dan kubur." Dia kata. Malam tadi abah semayang, kata baca Yasin. Pukul 3 pagi bangun kan. Tak nak beritahu anak-anak tapi dia bangun lah, dia kata pasal takut mak kena siksa dan kubur. Faham tak apa jadi? Ada kepercayaan karut macam ni kan, kita bahaya. Kena pula akan bunyi banyak-banyak kali. Orang tengah panggil ustaz pula. Ustaz kata, "Iya ke? Bayar RM50, saya akan buatkan." Kan dia start jadi duit. Tak senonoh je. Kumpulan ni suka benda ni tak senonoh. Nak duit orang ramai je. Orang ramai tertipu. Kononnya nak lintas orang baru dapat penyelamatan. Gila apa? Kan semua orang boleh berdoa minta kepada Allah Taala keselamatan. Tak ada kaitan dengan sesiapa pun. Kisah-kisah tadi kan menjadi ruang untuk cek makan. Kalau orang tu jahat kan, pergi belakang rumah kawan tu, lepaskan biawak seekor, bagi bising tengah malam kan. Korang besok pagi. Macam mana? Oh, tak bising orang tadi ustaz. Kena buat upacara ni. Baiklah, kita pergi simbah Yasin. Yasin ni saya boleh baca lah, tapi kena bayar sikit kot kan. Kot betul, tak ada je lain. Jadi simbah air selawat pula nanti. Air selawat ke air? Solat apa tu, Ustaz? Macam mana? Solat hadiah. Solat hadiah.
Sunat hadiah, lepas ditanam jenazah tersebut pada waktu petang akan dibacakan surah. Tak ada ajaran Nabi pun. Tapi kumpulan yang pelik ni dia tak nak terima tau. Dia kata pasal dulu tok guru dia buat. Ada buku ustaz yang Makan dekat Sepah kalau ni. Kalau nak tengok buku pelik-pelik macam-macam. Dekat Wisma Yakin tu, Wisma Yakin, kawasan yang kita jual kitab tu ada buku. Ada tengok satu buku tu lah tahun 2-3 tahun lepas saya tengok. Buku selawat untuk semua upacara. Minta hujan punya selawat, anak sakit punya selawat, anak dengar cakap punya selawat, suami tak nak cakap punya selawat, semua selawat dia. Suami tak dengar cakap pun dia ada selawat. Oh, gila betul lah. Tak tahulah. Hamba Allah. Dia biasakan dulu orang tak senonoh ni hamba Allah kan. Pakai nama samaran. Takut nanti kena saman dengan orang. Okay. Baik. Jadi kita kata benda-benda ni kita kata sebagai perkara-perkara yang menjadikan masalah kepada ni. Jadi mempermainkan usul penilaian syariah tu adalah benda yang bahaya. Pasal lain sekali membawa kepada amalan-amalan yang pelik-pelik. Termasuk yang lain sekali tak faham bahasa Arab di antara sifat-sifat mereka. Baik. Usul ketiga. Usul yang ketiga. Ada 8 muka surat je lagi buku ni habis. Usul yang ketiga. Mereka-reka itu mengada-adakan usul-usul yang baru bagi penghujahan dan penerimaan. So kita kata usul atau asas bagi golongan yang sesat ni ada 3. Pertama, menolak nas menentang nas yang tak kena dengan pendapat mereka. Apa nas yang datang tak kena, diorang tolak. Okay. Kedua, mempermainkan usul penilaian syariah. Dia tak tolak tapi dia mainkan. Contoh dengan cara kata apa? Dia kata percaya Quran, tak percaya sunnah. Percaya sebagai nas, tak percaya sebagai nas. Dia selewengkan dia sembunyikan nas. Kemudian menipu atas nama Rasulullah SAW ataupun mengada-adakan nas ataupun tidak memeriksa nas, tak memeriksa sunnah. Kemudian yang kelima dia orang kita apa? Menyelewengkan nas. Nas tu duduk makna perkataan sekian, dia larikan perkataan, ubah perkataan ataupun ubah makna ataupun ubah ayat. Ayat tu bincang tajuk lain, dia letak tajuk lain. Ayat tu bincang tentang tajuk Ja'far gembira bila Nabi kata aku suka engkau macam aku macam engkau dan antam ini minka, mana kita ni serupa. Lepas tu Ja'far suka tertenteng kaki, maka boleh zikir tenteng. Zikir goyang-goyang badan tak apa sebab Ja'far telah gembira depan Nabi lalu terlompat-lompat. Maka kita pun zikir lompat-lompat pun tak apa. Dia nas datang benda lain, dia buat benda lain. Okey, kemudian itu kelima. Yang keenam, mereka pendalilan mereka dengan hadis atau nas untuk sokongan bukan sandaran. Mana mereka cari dalil, mana sokong dia ambil. Datang dalil betul tak buat. Sokong perangai dia ambil. Jadi sokongan bukan sandaran. Kemudian mereka menurut hari-hari Ahad. Kemudian mereka memperolokkan manhaj salafus soleh. Kemudian yang ke-8 ke-9 8 ke-8 mengkritik para sahabat. Ini yang ke-9. Ke-9 apa last sekali tu? Syubhah. Ikut syubhah. Dan yang ke-10 tak tahu bahasa Arab. Tidak jahil berkenaan bahasa Arab. Itu semua sebagai usul mereka dalam bahagian tanda-tanda mereka dan usul yang kedua. Itu memperolokkan sumber penilaian syariah. Jadi yang ketiga. Usul yang ketiga bagi mereka ni adalah golongan yang tersesat ni adalah mereka usul-usul yang baru bagi penghujahan dan penerimaan. Mereka mengada-adakan usul-usul yang baru bagi penghujahan dan penerimaan. Setelah mana lancang, mana berani cakap dengan berani, pelaku-pelaku bid'ah dalam menolak nas-nas dan memain-mainkan usul syariah bagi penghujahan, mereka meletakkan usul-usul yang baru bagi penghujahan. Letakkan benda baru. Okey? Sama ada gantian bagi usul syariah ataupun penyempitan terhadap usul syariah. Maksud supaya orang tak tahu mana satu betul salah. So di samping Quran dan sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya, dia akan sumbat dia punya tengah-tengah tu. Supaya jadi sama ada dia sebagai gantian, tolak ini ambil ini, ataupun dia sumbat tengah-tengah tu supaya orang macam keliru. Boleh ke? Pasal orang ni dia masukkan usul baru kat situ. Di antara usul-usul ini adalah pertama, mentaklid para imam dan syekh. Okey, baik. Mengagungkan datuk moyang dan syekh adalah kerosakan lama yang orang-orang musyrikin dahulu menentang Nabi SAW dengannya. Okey, pasal dulu atuk nenek moyang dan sebagainya, wali-wali masa zaman dahulu kan ada orang-orang baik. Di sisi orang-orang Quraisy, bahkan zaman Nabi Nuh alaihissalam dahulu terjadinya pensyirikan kepada Allah Taala dengan orang soleh. Seorang dahulu bila mati orang yang soleh, dia buat satu macam tugu peringatan atau batu peringatan. So setiap kali mana tengok benda tu, dia orang akan rajin ibadat. Lepas tu second
start kata apa benda ni memberi faedah. Kalau ada dalam rumah dia, ada benda ni akan selamatlah rumah berkenaan. Lepas tu last sekali sembah terus. Jadi penyekutuan pada Allah Ta'ala, dia bermula dengan benda-benda yang kalau kita kata nature dia baik. Nature dia adalah baik. Ni bukan yang sembah pokok, kayu dan sebagainya, yang mengadakan berhala-berhala tu. Macam macam orang Cina sampai sekarang kan kata yang Confucius kan, dia kata yang dia sembah tu bukan Tuhan. Itu atuk nenek mereka yang rapat dengan Tuhan. Sudah minta, tak ada beza pun. Tak ada beza. Kalau orang tu pergi kubur wali, sama je. Tak ada beza. Apa bezanya minta dengan wali dengan minta dengan tokong? Sama je. Bahkan ada yang bestnya, tahu tak ada tokong-tokong yang nama Muslim? Tak tahu ini masalah dia. Benda tak ada dalam handphone saya. Sekejap. Sempat hantar, saya hantar tunjukkan. Dia kisah ni lawak pun betul, tapi betul je. Ni kadang-kadang duk teringat sekarang pun nak bagi tahu. Sekejap. Mana dia Ya, ada. Saya pasal saya dapat benda ni, ada orang hantar saya satu. Saya hantar pada orang tu satu. Dia pulang pada saya 8. Dia tunjukkan bahawa banyaknya lagi selain yang saya tak tengok kan. Ada lagi yang lain. Jadi dia tunjukkan sekejap. Mana galeri entah. Sabar Sabar dan jangan sembang lah. Nanti kan sembang lah ni. Nanti saya sembang lah. Okay, sekejap. Dia tokong tu dia asalnya dia orang tunjukkan satu kat Kepong. Kat Kepong ada satu. Tak, Cina lain. Ni ke Cina punya ni yang ada serban punya. Yang pakai telekung pun ada. Iya. Kisah dia pasal benda tu tadi dirasakan mulia dan agung dan sebagainya. Maka diorang dia ambil benda tersebut untuk bagi tunjukkan kan, pasal bagi orang Cina dia boleh tambah Tuhan baru, tak ada masalah. Faham tak? Pasal bagi dia orang yang alim tadi, yang baik tadi, boleh jadi daripada bangsa Muslim, boleh jadi bangsa sikit. Macam Hindu kan ada Guru Nanak kan. Guru Nanak tu dia katakan Sufi. Yang Guru Nanak tu yang ada tangan macam tu kan, ke Sai Baba ke mana satu nama dia. Dia benda-benda tu sebenarnya ada kaitan dengan tajuk tu. Mana entah. Guru Nanak tu Muslim. Guru Nanak tu Muslim. Memang Muslim. Dia katakan diorang datang dari kumpulan kumpulan dia panggil fakir yang dekat India tu. Diorang biasanya buat benda-benda kita panggil ni dia start dah. Cek. Ya. Harap-harap sampai. Kalau tak sampai masalah ni. Banyak sebenarnya dia hantar. Saya tunjuk satu je dekat mana dekat yang dia tunjukkan saya satu tu daripada Kepong. Haji Adullah nama tempat ni. Masih tunjuk sekejap. Tu yang saya kata jangan cakap tu. Sekejap. Sekejap dapat tak? Macam mana nak tunjukkan masalah tu? Kan bukan Google. Benda tu dalam handphone saya. Gambar tu. Macam mana tunjukkan saya tak tahu. Go to photos. Foto-foto dah ada dah. Macam mana tunjukkan dah. Yang satu ni kan, tokong Datuk Haji Abdullah. Okey, saya sebut Persatuan Penduduk Jalan Helang Kepong Baru. Tak, ni Haji Abdullah. Saya tunjuk dah. Ni masalah dia. Lain tempat, lain nak tunjuk, tak jumpa. Macam mana nak tunjuk? Macam mana tunjuk Dia tak masuk dalam komputer saya. Yang kali tunjuk gambar. Okay. Pasal memang dia ada set serban lagi. Ada satu tokoh tu serban.
dia percaya je. Nak kata percaya ni jugalah Kak. Tapi masalahnya pasal kita panggil benda ni sebenarnya patutnya tak ada. Okey. Tapi oleh kerana panggil apa? Dah menjadi kita panggil apa, pasal golongan apa, orang bukan Islam tadi tu, dia tak kisah berkenaan masalah Tuhan baru. Macam ini jadi kes bila orang-orang Rom dahulu boleh menerima Isa sebagai Tuhan. Sebab bagi mereka dewa-dewa banyak tak ada masalah. Hatta Vatikan tu sendiri kan kita kata dibina di atas kubur-kubur tau. Vatikan tu kubur wali-wali, kubur apa panggil saint sebagainya. Dikira sebagai kubur-kubur yang menjadi tempat panggil apa, tempat mereka berdoa. Datang sana untuk purge dosa. Itu sebab kadang-kadang bila kita perhatikan teguran para ulama kepada umat Islam sendiri, kalau sekiranya apa pergi ke Mekah jangan fikir untuk macam purge dosa. Kan, purge dosa kan. Pasal benda tadi akan menjadi masalah pasal saya nak hantar pada siapa kat sini hantar dah Kak. WhatsApp ke? WhatsApp hantar je. Mana pula nombor Kak? Okey deh. Nanti Kak pass round. Ada. Okey, ada nanti sampai. Siapa nanti minta pada Kak. Okey. Ada. Tak boleh. Ada? Ada. Tahu pun. Tapi untuk staff je. Itu kemudian. Pasal benda ni tadi bagi mereka tak ada masalah untuk contoh macam hatta di Mekah dahulu orang-orang yang soleh tadi menjadi rujukan mereka. Bahkan dia panggil taklid pun ke situ taklid. Dia beza taklid dengan ittiba' lain. Dalam Islam kita ada taklid dan ittiba'. Taklid ini ikut tanpa sebarang tanda. Why tak tahu. Itu follow, itu panggil taklid. Kalau kita panggil ittiba', kita ikut seseorang tu dengan sebab. Contoh macam Rasulullah. Kenapa dia ikut? Sebab utusan Tuhan. Tengok kejap lagi ya Kak. Yang tengok sekarang. Nanti kejap lagi kongsi. Okey. Dia kongsi baik. Dia pass around. Okey. Baik. Jadi maksud dia benda ni memang kita kata mentaklid. Maksud dia kita follow orang, kenapa tak tahu. Kalau dalam kepatuhan kepada Allah Ta'ala Tuhan kita, patuh Nabi SAW sebab Nabi utusan Allah Ta'ala. So kita faham. Ikut para sahabat sebab sahabat belajar dengan Rasulullah. So dia ada sebab. Tapi kenapa orang ni, orang A, orang B, orang C, tak tahu kenapa. Sebab dia ni wali. Habis masalah. Itu masalah. Pasal kita tahu pasal zaman dahulu imam dan syekh tadi akan dijadikan sebagai asas. Pasal mengagungkan datuk moyang dahulu adalah alasan bagi musyrik untuk tolak Nabi. Dan bahkan mereka menyangka bahawa pembesar syekh dan pembesar mereka lebih layak mendapat wahyu berbanding Nabi. Pasal mereka pernah kata bila tengok dalam surah Az-Zukhruf. Diorang kata apa? Wa qalu, dan mereka berkata laula nuzila hadzal Quran, kalaulah Quran ini diturunkan ala rajulin, kata seorang lelaki, minal qaryatain, daripada dua kampung, azim, dia akan jadi hebat. Sebab yang dimaksudkan dengan dua kampung tadi Mekah dengan Taif. Dua lelaki yang dimaksudkan di Mekah Al-Walid bin Mughirah, dan di Taif Uqbah bin Mas'ud. Diorang kata kalaulah Quran ini turun pada salah seorang lelaki daripada dua kampung ni, hebat. Maksud dia bukan masalah Quran tak betul. Pasal Muhammad ni dapat. Kalaulah guru kami dapat, syekh kami ni dapat, lama dah kami ikut. Faham tak? Jadi dia kat sini taklid. Dia bukan masalah benda tu benar atau salah. Kalau di tangan dia lah benda tadi disebarkan, tapi orang ni dia macam tu, dia tak nak. Pasal bukan sebab Nabi tak baik, bukan sebab Quran tu tak betul, tapi kerana mereka melihat surah Zukhruf ayat 31, mereka melihat bahawa syekh dia atau ketua macam syekh kabilah lah ketika tu macam Al-Walid bin Mughirah dipandang macam ketua kabilah, seolah ketua kabilah pasal hebat. Dia punya harta banyak, anak lelaki dia ramai, dan bahkan salah seorang anak dia adalah pandai berperang. Khalid bin Walid tu anak dia lah. Khalid ibn Walid, anak Walid bin Mughirah. Itu bapak dia kan. Tapi kita tengok kat sini macam mana iman para sahabat tadi tidak menyebabkan mereka walaupun yang kena cerca ataupun kena teguran Allah Taala, herdikan Allah Taala dan Quran adalah bapak mereka sendiri pun mereka tak ada ubah iman kerana marah dengan marah bapak dia kena. Kalau itu tegur bapak saya, tak nak Islam macam tu. Dia tak nak Islam. Sebab apa? Tegur bapak dia. Tapi kita lihat dalam Islam ramai yang bapak mereka tak ni, tapi diorang masuk Islam dan mereka menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia.
Macam Khalid bin Walid kan kita kata, dia panglima tentera. Bapa dia tu adalah orang yang paling dihormati di Mekah dahulu. Al-Walid bin Mughirah. So jadi diorang nampak, orang Quraisy itu nampak kalaulah diperolehi Quran tadi, dia diperolehi daripada Khalid bin Al-Walid bin Mughirah, atau di Taif Uqbah bin Mas'ud. Azim, hebat dia kata. Amatlah hebat dia kata. Kalaulah dia kata. Jadi dia kata kalaulah macam tu kan bagus, lagi elok. Maksud dia di situ yang dizahirkan masalah taklid itu. Maksud dia bukan masalah benda itu benar, bukan yang bercakap tu benar, tapi siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Kalau orang yang bawa ni. Jadi dan apabila Nabi SAW menawar kepada mereka kebenaran dengan hujah yang pasti lagi nyata, mereka menyangka bahawa baginda menggunakan datuk moyang mereka. Mereka menyanggah mereka menyanggah baginda menggunakan datuk moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, yang surah Al-Baqarah ada dan surah Zukhruf ada. Jadi antara dengan surah Al-Baqarah Allah nyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah Taala, qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dia kata dia kata bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ina. Bahkan kami akan ikuti apa yang kami dibiasakan kepada kami oleh atuk nenek kami. Mana apa yang nenek kami tunjukkan itulah kami ikut. Dan surah Zukhruf Allah nyatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. So kami dapati atau nenek kami di atas satu agama, satu jalan, dan semua kami di atas kesan-kesan mereka, jejak-jejak mereka, kami akan mendapat mengikuti dan juga mencontohi. Kami akan mencontohi. So maksud dia bukan sebab Nabi betul atau tidak, tapi atuk nenek dia tak pernah ajar benda tu. Okey. Jadi kat sini lantas pengagungan mereka terhadap atuk nenek moyang, mereka telah menjadi penghalang untuk mereka daripada mengenali kebenaran serta menimbangnya dengan bukti-bukti dan timbangan yang betul. Berfirman Allah Ta'ala menjelaskan orang musyrik. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 104. Allah nyatakan wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Bila dikata kepada mereka, mari kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul, qalu, mereka berkata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah untuk kami apa kami dapati padanya atuk nenek kami. Cukuplah. Dia tak nak belajar. Tak nak tahu. Okey. Allah Ta'ala kata awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Adakah mereka nak buat juga macam ni sekalipun atuk nenek mereka ni tak mengetahui satu benda pun dan tidak mendapat petunjuk? Pun nak buat juga ke? Nak ikut macam tu juga ke? Soalan yang Allah Ta'ala tanya balik. Jadi maksud daripada sini memang jelas bahawa ikutan atau taklid ini adalah benda yang bahaya. Dan bahkan inilah asas kepada banyak orang nak kata takkanlah nak tinggalkan budaya. Ini budaya kita, takkan kita nak tinggalkan. Sebab ada satu mana pula nak free sikit. Ada satu website, bukan website, dia apa, ni saya tekan turun tak? Turun pula, ya. Nak free sekejap. Bateri tak ada ni. Kita tekan apa? Tak boleh. Nanti. Okay. Dia orang tu tulis dalam Facebook. Tajuk dia sekejap. Pasal dia tulis benda tu untuk kononnya nak menerangkan budaya tu tidak sepatutnya ditinggalkan langsung, kerana boleh diislamkan budaya tadi. Okey. Contoh yang kat sini dia tunjukkan. Dia budaya kejap. Kat mana dia letak benda tu? Dia tulis ni tu, dia bagi 3 contoh tau. Dia baca hadis Nabi SAW, yang hadis Nabi kata man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Bersiapa menyempuroi satu kaum, maka dia golongan mereka. Lepas tu dia cuba tolak hadis tersebut dengan mengatakan banyak orang baca hadis tersebut dan tak faham. Dia kata kerana orang-orang yang baca hadis tersebut sering menyalahkan budaya
yang kadang-kadang ia tak salah pun untuk dibuat. Okey, dia bagi contoh 3 perkara. Satu, dia bagi berkenaan dengan tajuk Gunung Merapi di Indonesia. Tahu Gunung Merapi di Indonesia? Yang mana budaya orang-orang Indonesia dahulu sebelum daripada Islam adalah dia campak anak dara dalam gunung berapi tersebut. Kalau sekiranya gunung berapi tu nak meletup, campak anak dara, gunung berapi tu akan diam. Ha? Masalahnya benda tu Allah Ta'ala uji mereka dengan jadikan dia faham macam tu. Ni macam kat Mesir dahulu lah. Mesir dahulu Sungai Nil, kalau dia kata dia turun surut air, orang Mesir akan campak anak dara dalam tu untuk bagi naik balik sebelum Islam. Sacrifice, kena korbankan anak dara. Lepas tu ada orang kata apa, mesti anak dara tak cantik campak dalam tu. Saya kata mana dah tahu anak dara cantik ke tidak, Wallahualam kata. Tapi cerita dia, itu cara mereka. Okay. Tapi bila kita sebut macam tu, diorang ada kata itu satu. Kemudian kedua berkenaan dengan masalah keris sebagai senjata. Kemudian ketiga berkenaan masalah berdakwah menggunakan wayang kulit dan sebagainya. So, dia kata sini, dia kata benda tadi budaya, contoh macam budaya tadi sebenarnya diislamkan. Memang dikatakan asal dahulu mereka mencampakkan ke dalam gunung berapi itu anak dara. Kemudian datang seorang wali, so called wali. Okey, dia kata dia tukar. Dia bagi ajar orang ramai, jangan campak anak dara. Campaklah kepala kerbau, sembelih kerbau, kemudian kepala kerbau campak bagi pada gunung berapi itu, badan kita makan, badan kita kenduri. So dapat dua benda. So nampak tak? Dia betul mana budaya tadi teruskan. Bidang hasanah lah ni. Man sanna sunatan hasanatan lah ni. Siapa tunjuk teladan yang baik, dia kata. Yang tentang wali 9 tu, dia kata wali Songo dahulu berdakwah pakai wayang kulit. Wayang kulit kan. Jadi apa salahnya kan kuda kepang untuk berdakwah. Saya pun terangkan balik. Saya kata bahkan dua lepas saya tegur ni, semua minta saya keluar daripada room tu. Tahu pertama sekali bukan nak masalah Gunung Merapi tu. Sebenarnya benda ni memang jadi kes. Di Indonesia ada separuh ilmuwan mereka ataupun orang yang so called kata ulama dan sebagainya atau ustaz. Dia meraihkan berkenaan dengan hantu-hantu syaitan ni. Hatta zaman dahulu macam salah bekas Presiden Indonesia dahulu yang mati sakit tu. Saya tak sebut nama, tuan-tuan yang sebut. Okey, ada satu video tunjukkan dia hanyutkan kepala kerbau ke laut Tasik Selatan untuk Ratu Tasik Selatan ni Roro Kidul. Dia untuk tak tahu lah kan, supaya jangan kemalangan berlaku dan sebagainya. Jadi sembah, hantar itu. Kepala aja, mungkin badan makan lah kepala. Jadi orang kata mengislamkan benda tersebut adalah bagus. Kerana daripada kita buang, kita buat tapi kita islamkan. So saya jawab balik, saya kata dalam Islam kita dah ada dah contoh terbaik, kisah yang lebih kurang sama. Mencampak anak dara dalam Sungai Nil. Pada zaman Umar bin Khattab merintah dahulu, jadi kes ni. Mana kes di mana dia campakkan dia orang nak campak anak dara. Bila zaman Umar memerintah, Islam memerintah, gubernur di Mesir ketika itu adalah Amr bin As. Jadi Amr bin As bila dihadapkan dengan masalah tadi, dia kirim surat pada Umar. Seorang ramai ketika itu dah tuntut untuk supaya campak anak dara. Jadi kepercayaan sebelum Islam lagi. Jadi Umar bin Khattab kirim surat balik, tapi bukan kepada Amr bin As, kepada Sungai Nil. Dia suruh baca depan orang ramai. Nak buang tradisi tadi, dibaca depan orang ramai surat tersebut, dan kemudian surat itu dicampak ke dalam sungai, dan sungai itu naik balik. Maksud dengan sebab tu hilang sampai sekarang, tidak ada lagi fahaman tersebut pada orang Mesir. Dibuang dengan Islam. Datang Islam buang terus. Yang ini sekarang ni saya kata, takkanlah kita ada contoh para sahabat terbaik. Dan kalaulah orang tu yang kita katakan orang alim tadi, yang so called wali tadi, inverted comma wali, dia tahu takkan tak tahu kisah Umar buat apa. Dia bukan zaman Umar pun lahir. Kita tahu ini, kalau kita kata Islam pun 300 tahun. Paling awal dia kata 300 tahun. Ataupun ada yang kata tahun pertama hijrah tu, dah 100 lebih Islam sampai ke Nusantara. Ada kata ikut jalan Cina, ada kata ikut jalan India. Wallahualam. Kita kata pastinya orang tersebut datang lepas Umar. Confirm. Wali tadi lepas Umar. Belajar kat Mekah mesti lepas Umar. Bukan zaman Umar dia dekat lepak-lepak tepi jalan dekat situ. Jadi secara tak langsung mesti dia tahu kisah. Kalau dia wali, dia mesti alim. Kalau dia jahil, mana ada wali jahil? Jadi kalau dia alim, mesti dia tahu kisah Umar. Kenapa dia tak apply kisah Umar tadi? Kan balik tunjuk kisah Umar supaya orang ramai berhenti tinggalkan. Kenapa dia raikan campak kepala kerbau tu dalam badan makan? Meraihkan tuntutan macam kita kata contoh macam seolah-olah Allah Ta'ala
murka pada kita, kita bayar dengan macam tu. Mana ada dalam Islam macam tu? Atau macam kes buat maulid kononnya supaya tak ada lagi bencana berlaku. Mana ada? 200,000 habis sikit berbanding dengan bencana kemurkaan Tuhan. Ada macam tu pula. Bayar dengan Allah Ta'ala. Yang Kristian ke? Kristian buat macam tu. Kita tak ada dalam Islam. Allah tak tuntut duit kita. Tak ada boleh bayar pun. Dosa-dosa kita akan dibayar dengan duit. Jadi lepas tu, kedua berkenaan keris. Saya kata dalam Islam, keris, Islam tak pernah letak limit. Bentuk rupa senjata tu macam mana? Buatlah senjata tu macam rupa macam mana pun. 7 lok ke 8 lok ke 15 lok ke, buatlah lantak kan. Tapi yang pentingnya jangan apa? Jangan asap kemian, jangan letak ini, jangan letak itu, jangan puja pula malam Jumaat kan. Sujud dekat keris tu pula. Tunggu keris tu bangun lah pula. Masalah lah. Itu masalah dia keris tu kan. Pasal dalam Islam, jangan cucuk senjata tu, cucuk musuh, mati. Dan bahkan mati dengan lagi cepat. Lagi baik. Bukan mesti benda tu mesti rupa apa dan sebagainya. So dia kata, keris dia katakan senjata orang Melayu. So kita tinggalkan senjata Melayu, pergi bukan senjata orang Melayu. Kan salah tu dia kata. Padahal dalam Islam tak pernah larang pun nak pakai keris ke pakai apa, pakailah. Parang ke apa ke, tak kisah. Kan kalau pen punya senjata, pakailah, tak ada masalah. Yang penting dia bukan tajuk dia rupa senjata tadi. Apa kau buat senjata tersebut? Lepas yang ketiga berkenaan dengan tajuk Wali Songo dahulu berdakwah pakai kuda kepang. Dengan apa? Dengan wayang kulit. Saya kata, dia bukan berdakwah pakai wayang kulit. Dia panggil orang berkumpul pakai wayang kulit. Panggil orang berkumpul pakai kuda kepang supaya orang datang. Pasal orang suka datang keraian, ada keraian orang datang. Lepas keraian tu, habis wayang kulit, dia bercakap. Macam zaman kita sekarang guna makan, sebut makan. Ni orang pun datang makan kan. Lepas makan, ceramah lah, bantai lah. Lepas makan tu dah kenyang apa, bantai. Sebelum makan, bantai lari orang. Ya, maksud dia dah kenyang, baru cakap. Macam Nabi sendiri gunakan kaedah yang sama. Pada permulaan baginda berdakwah, baginda ajak keluarga dia makan. Lepas makan baru Nabi bercakap. So maksud dia kalau macam wali sebenarnya, tadi bukan dia berdakwah pakai kuda kepang. Maksud dia ambil kuda kepang tu dan datanglah Muhammad di situ. Kemudian datanglah Jibril kata apa. Bukan dia buat macam tu. Faham tak? Ketak. Bukan macam tu. Tak adalah ini kan. Mana ada. Dia gunakan benda berkenaan medium untuk orang datang. Lepas tu baru dia berdakwah. Dan best lagi dari itu, tak ada pula lepas tu sampai sekarang ada lagi kuda kepang apa. Benda tadi menjadi medium yang sama. Sampai sekarang jadi lain dah. Tak ada. Benda nak kumpul orang ramai sahaja. Bukan dia berdakwah pakai pakai wayang kulit atau kuda kepang tadi. Jadi secara tak langsung dia kata benda macam ni. Budaya, betul. Kita hormati ulama zaman dahulu. Tapi kalau dia buat salah, tak kita nak follow juga. Tapi ulama kita kata boleh ni. Takkan nak cakap macam tu. Pasal ikutan kita bukan pada mereka. Mereka pandu kita kepada Allah dan Rasulnya, kita ikut. Mereka pandu pada cara mereka sendiri. Macam kepala kerbau tadi tu. Takkan nak ikut juga. Tuan Ta'ala tegur. Kalau mereka salah, kita takkan nak ikut follow juga. Iaitu mereka tidak memahami kan. Macam mana kita kata atuk nenek kita tak memahami kebenaran dan tak mengenali kebenaran dan tak didaya kepada kebenaran. Bagaimana orang berkenaan boleh mengikut mereka sedangkan keadaan mereka adalah sedemikian? Dan tidak pula mengikuti mereka kecuali orang yang lebih jahil, lebih sesat daripada jalan mereka. Kan kita teruklah. Contoh kita sekarang ni, macam kan saya cerita dahulu masalah sambutan kematian 3, 7, 21, 40 dan sebagainya. Benda tu tadi asal daripada Hindu. So mereka memang ada keraian untuk waktu tersebut, puja roh. Kebetulan pula, macam ni Ustaz Ridwan Jenderal cerita. Dia kata kebetulan pula yang datang berdakwah pada orang Melayu kita zaman dahulu adalah penyaga. So penyaga dia bukan ulama. Dia ajak orang yang masuk Islam, bagus. Tapi masalahnya untuk sampaikan ilmu lebih dalam dia tak boleh. Atau memperjelaskan, kadang mungkin dia goyang sikit. Cekis masalah nak prinsip tadi, nak cakap benda tu haram tak boleh. Bab lain dia boleh tegur. Bab bila berkaitan sentimen keluarga, orang akan marah tau. So tinggalkan keluarga. Macam saya biasa buat untuk atuk saya macam ni. Kenapa nak saya tinggalkan? Kan ni tak apa. Jadi last sekali dia tukar. Tukar apa? Daripada mentera bacaan kepada apa? Bacalah. Kaifiat tahlil, baca sekian. Itu cerita dia. So saya memang tak perlu Islam kan pun, pasal roh orang yang mati tadi tak akan bermanfaat dengan apa yang kita reka. Walaupun ada orang kata macam tapi ada para ulama kata pahala boleh sampai pada mati. Betul. Tapi bukannya macam dengan upacara. Maksudnya kita belajar, kemudian kita kata ya Allah, aku belajar tadi, pahala aku belajar bagilah pada jiran sebelah. Bukan, dan best lagi dalam mazhab Ahmad, tak kira siapa nak kita nak bagi semua orang boleh. Jiran kita boleh bagi, pakcik kita boleh bagi. Bukan mati, hidup pun tak apa. Hidup pun boleh bagi. So jadi secara konsep dia memang benda tu takkan ni. Jadi diorang cuba masukkan tau dengan tarikh, waktu, hari dan sebagainya. Nak doakan orang, tak perlu macam tu. Tak perlu kaifiat pun. Sebab kaifiat tahlil tadi tidak wujud dalam mazhab Syafi'i. Tak ada wujud dalam 4 mazhab, tak ada.
Buku tu dan bestnya orang Hadramaut pun tak buat. Habib-habib pun tak ada kaifiat tahlil tu. Tuan tahu tak? Buku tahlil tu kat Malaysia je ada. Ya saya. Tahlil Malaysia, Indonesia itu je. Pergi tanah Arab tak wujud. Pelik tak? Datang mana? Pasal kes tadi lah, kes penyaga mengajar agama. Sampai peringkat syahadah okey dah, solat boleh. Sampai bab nak betulkan akidah dia akan masalah. Pasal cakap benda ni, sentimen akan timbul. Pasal orang boleh buang, suruh buang sembelih, buang babi, buang sekian boleh. Tapi buang keluarga punya ikatan, masalah sikit. Memang kadang-kadang ada orang tu kan, dia non-Muslim masuk Islam. Dia sedih, dia kata macam mana bapak saya yang saya sayang mak saya sayang nenek saya, tapi dia mati dalam bukan Islam, apa jadi dengan orang nanti? Dia siap persoalkan macam tu. Kata ada orang jawab, dia kata Nabi sendiri pun tak boleh nak buat apa. Ini kan pula orang lain nak masuk campur berkenaan tajuk ni. Nabi pun tak dapat nak selamatkan pak saudara dia. Itu kita kata sebagai sentimen. Baik. Soalan live stream. Adakah boleh pakai baju kurung solat sedangkan nampak bentuk tubuh badan? Dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut berkenaan masalah pakaian untuk wanita solat, Nabi kata Allah tak terima solat seorang wanita yang telah datang haid kecuali dengan tudung kepala. Nabi tak sebut baju dia macam mana? Tudung kepala. Tahu tudung kepala kena ada. Tak ada tudung kepala, maka tak sah semayang untuk wanita telah datang haid. Kalau anak kita umur 5 tahun, 4 tahun ke sebagainya ikut semayang, tak pakai tudung pun tak apa. Tak balik lagi, tak apa. Balik saja kena tudung kepala. Masalah lengkuk tubuh badan tadi, dia perlu sekat badan dari tunjuk kat orang di luar daripada rumah dia, pada bukan mahram. Adapun ketika solat tadi, semayang tadi pakai baju macam mana, pakailah. Yang penting kita kata semayang, baju kan pakai track shoot pun pakai semayang, tak ada masalah. Untuk wanita tadi semayang, yang penting dia tutup khimar tu kena ada, tutup kepala kena ada. Gunakan kata mazhab Syafi'i, kena sampai sini. Sini buka, yang lain cover, tak ada masalah. Bentuk, siapa kata bentuk masalah? Datangkan dalil. Mana datang sini dalil? Mana kata yang bentuk tadi masalah? Ni kadang-kadang dalam telekung tu beria pakai telekung, depan jantan tunjuk badan. Gila tak? Bila tak semayang tadi tutup cover, kan besar gila telekung, jalan-jalan gitu-gitu kan. Kejap lagi lepas semayang dia keluar, lelaki tengok badan dia tak ada masalah pun. Lelaki dia jalan kan pakai baju klip apa bling kan. Okey pula. Yang itu yang haram sebenarnya. Tak ada. Itu masalah dia. Yang shape tu haram untuk lelaki tengok. Faham tak dalam ayat 31 surah An-Nur? Ia datang untuk itu. So kalau wanita dia dekat rumah tadi, pakai baju, jadi tutup kan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, cover selain daripada ni je. Cover lain semua cover, pakai stokin. Semayanglah. Hijab, dalam conference pun cakap, convention, hijab is for men also. Ya. Tembak kau. Okey, datang dekat-dekat. Baik. Jadi maksud dia masalah pakaian tadi kan. Tu saya kata, masyarakat kita salah perception. Dia kena depan lelaki, dia kena pakai macam telekung tu. Cover yourself from men. Adapun dalam solat tadi, yang penting tudung kepala ada. Dan baju tadi, kalau mazhab Syafi'i tutup sampai kaki. Ada semayang. Masalah rupa bentuk dan sebagainya, tak ada malaikat pula astagfirullahalazim kan. Kita tapi memang ada para ulama menyatakan kita kata berpakaian itu lebih elok, longgar dan sebagainya, kena malaikat lari kalau pakaian anda tak proper. Tapi semayang solat anda sah pun, tak ada masalah kat situ. Pasal janji anda berseorangan. Start kalau anda kata anda pakai ketat, sujud depan orang nampak bukan-bukan, ada masalah lah. Tu cerita dia. Tu peliknya pakai semayang besar. Luar semayang kan nampak gitu-gitu. So salah tu. Patutnya depan lelaki yang macam tu. Dalam semayang tak ada masalah, jangan tutup kepala je. Tutup kepala kena jaga. Itu yang datang hadis Nabi SAW. Pun sama juga, tak ada tajuk pun. Tak payah. Pasal tak disyaratkan. Okey. Yelah, tapi janganlah buka baju pula. Larilah malaikat kan, masalah pula diorang ni. Kan? Kena proper lah juga. Kan tak tudung kepala tak wajib. Mana keadaan aurat seorang wanita dengan suami dia macam mana? Kan macam ni depan bapak dia. Dan depan bapak dia tak pakai tudung, tak ada masalah pun, macam tu lah boleh. Dengan bapak kan? Memang kita tak ada buka apa tak pakai seluar dalam je, gila lah panggil. Okey. Kedua, apakah takrif tentang aurat bagi perempuan ketika solat? Kata takrif tadi kan benda berkenaan. Itu saja. Tadi pun tajuk berkenaan masalah takrif. Dia ni masalah takrif ni, takrif. Tak ada takrif pun. Pasal Nabi tegur kepada seguran Nabi berkenaan masalah bila wanita datang haid, dia kena pakai tudung. Tu je. Nabi tak sebut berkenaan masalah pakaian dia macam mana. Macam pakailah. Ni boleh dah pakai. Cuma masalah kita kata yang mana kita kata
pada lelaki lebih dahsyat lagi sebenarnya. Untuk depan lelaki lebih lagi. Jangan nampak tuduk, jangan banyak tubuh badan, jangan jarang, jangan sekian. Adapun di antara dia ketika solat sebagainya, dia cover dia punya saf, so, cukup proper dah jalan. Tak perlu orang pakai tengkung besar-besar kan. Sampai jalan pun gitu. Kan labuh gila jalan dia gitu, yang tak putih je bergerak. Kan tak nampak orang pun. Bukan macam tu cara dia. Okey? Baik. Jelas? Ustaz, nak reverse. Reverse pula. Pergi reverse betul. Mereka menyanggah baginda menggunakan datuk moyang mereka. Maksudnya Mereka lawan Nabi guna atuk moyang. Dia kata, betul kau ajar macam ni, tapi atuk moyang aku kata macam ni. bukan dia orang tidur Nabi pakai. Tak, menyanggah tu maksud dia lawan. Dia oppose Nabi menggunakan atuk moyang mereka sendiri. Excuse lah. Dia kata atuk nenek saya buat, asal tak boleh. So kalau atuk nenek saya tak buat, so atuk nenek saya dalam neraka lah ke? Dia start itu. Dia start ekstrim. Sedangkan kita kata bahawa orang tadi, kalau dia kata dia berdosa, Allah Ta'ala terpulang pada Allah Ta'ala lah. Kita minta ampun lah untuk mereka. Tapi untuk kita kata benda tu betul, tak, Nabi tak ajar, tak ada lah. Tak perlu kita kata macam apologetik dan juga kita nak lepaskan juga atuk nenek kita. Sedangkan kita tak tahu pun atuk nenek kita lepaskan tidak. Bila orang tanya soalan, habis atuk nenek saya buat macam ni, apa jadi dengan dia ustaz? Wallahualam, mana ustaz tahu? Bukan ustaz ada khabar daripada langit lah datang. Mengikut khabar langit tadi, atuk awak lepas. Kan, atuk nenek kita mana kita tahu? Nabi je lah, Nabi ada jawapan. Nabi boleh bagi jawapan. Orang tanya atuk aku mana, bapak aku mana, Nabi kata dalam neraka, dalam sekian. Nabi cakap yang tu, Nabi ada wahyu. Ustaz tak ada wahyu. Kita ada guideline. Kalau dia kata orang tu macam mana, kita kata wallahualam, terpulang pada Allah Ta'ala. Hatta orang tu mati minum arak pun, mati gogok arak, tertongging dengan arak di mulut dia sekalipun, dimandikan dia, kita tetap kata apa? Terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala hukum, Allah Ta'ala hukum. Jelas? Ya. Kalau kat rumah tu perempuan lah kan, sedangkan ada lelaki yang mahram, bolehlah pakai baju fashion. Pakailah fashion pun. Lagi tutup aurat. Bling-bling lah, bling-bling sangat. Ni depan lelaki tak ada bling-bling. Depan orang beria, mengelit tengok tu macam kan, dia silau tengah hari panas tu kan. Dia lintas tepi jalan tu, kita macam tu. Kan, nak ngelak. Dengan kan, depan lelaki la ilaha syarikalah kan. Depan lelaki tak cantik langsung. Tak adalah hias depan lelaki dia. This is me. You want me, this is me. Dia pantai kat lelaki dia macam tu. Accept me as I am. Kenapa keluar rumah kau kata pakai bukan? Faham tak? So dia keluar rumah daripada suami tadi tu lah yang penuh gaya betul-betul. Pakai sungguh-sungguh. Kan make up lah gitu-gitu mata ke benda. Buat depan lelaki. Ni depan lelaki kan kat rumah macam lelaki terpandang. Asal kau macam ni kan? Dia kata kelip mata asal kau macam ni. Habis dekat luar berhias. Salah lah. Dalam rumah pakai. Kenapa gaya nak pakai kan? Pakai gini kan, bahu tinggi ke, tocang gini ke apa benda. Lantak kan lah. Tocang 3, tocang 4. Suami kata, goyang kepala. Tocang. Kan? Pakailah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata luar rumah, tu yang kena cover betul-betul. Pasal untuk wanita, tadi mendedahkan diri dia hanya pada suami sahaja. Bukan untuk orang lain. Faham tak? Sebab kenapa masalah solat tadi tak ada kaitan dengan tajuk sebut. Pasal aurat disebut dalam surah An-Nur ayat 31 tadi, jangan zahirkan perhiasan mereka pada lelaki yang bukan mahram dia. Adapun yang berkenaan masalah solat tadi tu tak ada tajuk. Nabi cuma kata hadis Nabi datang kes tudung kepala je. Tak akan Allah Ta'ala terima solat seorang wanita bila dia telah datang haid kecuali dengan tudung kepala. Dia tutup kepala dia adas. Ada tanda tak ada masalah. Jelas? Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.